apa yang jadi adalah kandungan ash content. Waktu korang buat food analysis kan belajar pasal ash tu kan. Ash content tu tinggi. Bila ash content tu tinggi, menunjukkan yang contamination tu tinggi ya. Contamination dekat atas makanan tu tinggi. Okay, alright, sambung Sun radiation is the oldest and simplest drying method. Betul. Kita dry kan pakai sun, pakai matahari Sun radiation are most available throughout the year during daytime. Tapi benda ni bergantung pada negara juga. Ada negara yang matahari dia tak kena banyak. Okey, macam negara-negara yang dekat kutub maksud matahari dia tak kena banyak. Kadang-kadang 6 bulan dia malam kadang 6 bulan dia siang. Ikut keadaan. So benda ni bermanfaat benda yang sunrise bermanfaat untuk negara-negara yang kat khatulistiwa lah. Macam kita lah. Kita negara yang dekat dengan line khatulistiwa. So kita untung dapat 12 jam siang, 12 jam malam. So lebih kurang itu, so kita untung lah. Alhamdulillah. Tapi itu pun negara Malaysia yang macam kita ni pun hujan kan. Negara-negara tepi laut, kiri kanan laut ni memang ada masalah hujan lah. Tapi most of the time panas je. Hujan tu ada waktunya je lah kan. Okay, the modern method of dehydration, example drying fruit under controlled atmosphere is where assuming importance nowadays ni dia modern method of dehydration. Modern ni biasanya kita pakai oven, lepas tu kita pakai forced convection oven. Penerangan dia ada dalam nota unit operation chapter heat transfer kot. Kalau tengoklah chapter kan, tengok balik semula. Forced convection oven adalah apabila keadaan tu dia ada dua, satu convection tu panas pakai solar drying, pakai convection convection nama perolakan tu lah. Tapi kalau kita pakai control atmosphere, kita pakai forced convection oven, iaitu oven tu ada kipas. Sama macam oven kat rumah, kalau rumah korang ada oven tu ada kipas kan, itu namanya forced convection oven sebenarnya. Alright, yang maknanya convection tu nak berlaku tetapi kipas tu yang menghalang, bukan dia halang lah, dia distribute haba tu ke seluruh oven Okay, sama juga macam drying juga, drying pun ada mesin tu forced convection je, oven ataupun pakai control atmosphere ni lah, benda sama je. Nama je lain-lain. Okay, among the different method of processing dehydration technique have been found most useful in fruit, especially tropical fruit. Okay, biasanya benda ni dibuat kat atas tropical fruit. Ada gambar tak? Sekejap, tengok gambar atas tadi. Tropical fruit. Kerana apa? Sebab buah-buah tropical ni dia hanya boleh ditanam di tropical saja. Kadang-kadang macam kita je lah, macam negara kita je lah, which is susah nak dapat lah. Macam contohnya kadang-kadang lah bila kita tengok sebab negara kita kadang-kadang ada macam buah macam strawberry yang tempat sejuk tu pun dia boleh tanam juga. Kita punya negara ni versatile lah, negara South Asia ni quite versatile lah. Kat Equinox ni dia versatile sikit, boleh tanam buah macam-macam. Tapi ada juga buah yang kita tanam kan. Tapi compare dengan negara-negara yang di utara ataupun di selatan, line khatulistiwa, selatan yang jauh lah, utara yang jauh sikit, macam apa Jepun ke Korea ke, itu ada certain buah-buahan dia tak boleh tanam tau. So that's why macam buah-buah macam manggis tak boleh tanam, durian tak boleh tanam, rambutan dia tak boleh tanam. So banyak benda dia tak boleh tanam strawberry dia boleh tanam, kita pun boleh tanam. So anggur dia boleh tanam, kita pun boleh tanam. So macam kita untung lah, negara kita ni untung. Kedudukan negara kita ni bagus lah. Kadang-kadang kita tengok dan buah-buahan tropika dekat contohnya Korea ke, dekat Jepun ke, mahal gila 3 biji manggis pun RM60. Mahal gila lah. So tapi mungkin diorang strawberry pula diorang buang-buang sebab strawberry pula macam murah sangat. Tapi dia punya buah rambutan, buah manggis yang fresh, itu memang mahal gila So that's why lah diorang buat proses rehydration ni lah rehydration. Okay, seterusnya. Okay, importance of drying dan juga dehydration of fruit. Modern production technology has greatly increased the yield of fruit. Okay, reason dia kenapa modern teknologi ni, sebab kita pakai dryer, kita pakai matahari, bila keringkan bawah matahari dia kena ruang yang sangat besar. So bila kita pakai dryer, kita stack pun boleh, kita stack lepas tu oven tu kita pakai forced convection. So memang boleh dapat hasil lebih banyak lah daripada jemur kat matahari. Lepas tu jemur matahari dalam nak tunggu tak hujan. Bila hujan basah pula kita punya ni kan, buah contoh nak keringkan buah banana ke apa kan, buah pisang ke nak keringkan. So kalau hujan masalah. So bila kita pakai mesin, so tak kisahlah hujan ke apa ke 24 jam pun boleh. Kalau matahari malam dah tak boleh sangat kan. So tak ada matahari, so jadi masalah lah.
Okay, but unfortunately, 1/4 of the highly perishable produce after harvest never consumed due to the spoilage, during storage, transportation dan juga processing. Ini pembaziran lah yang berlaku. Dia rosak lah, kita panggil dia defect sepanjang processing tu, sepanjang proses penghantaran, storage, transportation dan processing. Mana tidak boleh digunakan pembaziran lah ni. Tapi biasanya pembaziran ni yang defect ni diorang tak buang, biasanya diorang akan convert kepada makanan haiwan ataupun baja. So biasanya zero waste lah ni. Tak ada baju cakap lah yang manusia tak boleh makan lah, tetapi boleh buat benda lain. Okay, preservation of fruit by drying and dehydration is highly effective and practicable. Setuju? Yang betul? Senang lah dia buat. Dehydrated fruit have been an important food supply in different part of the world for military operation during the major wars because of its space and weight saving possibilities. Okay. Ni kegunaan sebab makanan kering ni boleh dibawa ke mana-mana dan ringan dan kecil kan, tak besar semua. So memang digunakan dalam banyak-banyak benda lah, terutamanya military lah, bila military operation lah ada tour ada tour kepada, biasa orang panggil benda ni kita panggil military operation, tapi kalau kat US panggil tour touring macam tour lah, dia pergi TOUR dia tu pergi berperangkat negara orang tu, dia panggil tour misi-misi dia lah. Benda tu makanan, biasa makanan kering lah. Okay, yang dibawa. Alright, necessity of drying dan dehydration of fruit. Okay, ni apa kelebihan-kelebihan Kelebihan dehydrated fruit ni. Ataupun makanan tak kisahlah. Jadi benda-benda makanan dehydrated ni lah Okay, dried fruit have higher shelf life under proper storage conditions. Setuju, kerana water activity dia rendah dan water content dia pun rendah. So bila water content rendah, bakteria tak boleh hidup di dalamnya. Okay, bakteria, anggaplah itu adalah padang pasir bagi bakteria. So bakteria mollis ni lah, so mati kering dia kan. Okay, anggap macam tu je. Memang itu pun lah reason dia. Okay, so that's why dia tahan lama. Okay, transportation, handling dan juga storage cost are reduced. Betul, sebab dia ringan. Disebabkan dia ringan, size dia dah shrink, dah kecil. So dia boleh stack banyak. Dan bila stack banyak, kita punya contoh macam transportation. Contohnya kata kalau tak kering, dia besar macam tu, korang boleh isi satu tan. Tetapi apabila dia dah kering mungkin dia jadi 10% je. So korang boleh isi 10 tan dalam satu transportation. So bayar satu transportation je tapi boleh bawa 10 kali ganda lebih banyak. Macam tu Itu reason. Itu maksud dia. Okay, microorganism effectively kill when the internal temperature is higher in the fruit. Okay, ini maksudnya waktu kita panaskan tu, waktu kita tengah dehydration ataupun drying proses tu, bakteria mati sebabkan panas lah. Sebab panas dibunuh. Tapi kena faham kat sini, temperature kita dehydration tak adalah kita temperature sampai 100 darjah Celsius, 121, tidak. Kita biasanya dehydration kan temperature maksimum pun yang kita pakai, yang normal lah kita pakai 60 darjah Celsius. 60 darjah Celsius selama 1 hari, 24 jam, itu paling efektif lah. Sebab kalau korang pakai lebih tinggi, katalah pakai 70, 80, 90, 100 darjah Celsius, apa akan jadi pada korang punya dehydrated fruit tu adalah dia jadi rentung, hitam dia nanti dia rosak lah, hangus lah, macam hangus So that's why kita tak panaskan terlalu tinggi. Biasanya maksimum 60 je kita pakai, tapi masa tu sehari, walaupun kita pakai oven. Okay? Sebab matahari pun kalau kita jemur luar pun tak adalah sampai 60 kan. Panas 60 tu manusia mati kalau 60, ramai mati je. So biasa kalau kat luar pun kita pakai temperature luar pun 30, 42 je Celsius, itu pun dah panas gila dah. So 60 tu untuk dalam mesin okey lah Okay, dried fruit are tasty, nutritious, lightweight dan juga easy to store. Okay, betul. Ni efek daripada kesan dia kecil tadi semua tu lah. Okay, economical value of fruit is increased after drying and dehydration. Okay, economical value ni bermaksud makanan-makanan buah-buahan yang berada di tropika macam negara kita boleh jual ke negara lain yang tak ada. Contoh nak jual kat Jepun atau Korea, kita boleh jual ke Australia, New Zealand, kita boleh hantar ke sana sebab dia tidak rosak sebab kita boleh drykan dia. Okay, tapi negara diorang pun hantar juga macam dry apricot apa semua hantar ke kita juga. Okay, so dia macam ada trade lah ada ekonomi punya business lah di situ dia perpindahan, kau bagi aku ni, aku bagi kau sebuah ni, kau bagi aku ni. Tapi kalau macam contoh macam buah rambutan, kita biasanya jarang keringkan rambutan. Kalau ada rambutan kering pun diorang pakai freeze dryer, tapi kos sangat tinggi. Tapi rambutan kita tak keringkan, kita canning kan rambutan contohlah. Diikut makanan juga, ada makanan boleh di-drykan, ada makanan tak boleh di-drykan, diikut keadaan ikut kesesuaian produk tu. Okay, nutritive value of dried fruit. Okay, dried fruit are good source of energy because they contain concentrated fruit sugar.
Okey, dari sudut nutrition point of view kan, kalau nak kata dia source energy tu betul, tetapi kalau dia kata nak kata dia tu disebabkan dia concentrated fruit sugar, maksud saya adalah sekiranya satu makanan tu dia ada gula sebanyak 10 gram gula, 10 gram gula sama ada 10 gram gula, so mana 10 darab 4, 4 kilokalori kan satu karbohidrat 4 kalori, 10 mana 40 kilokalori. Okey, katalah 40 kilokalori dalam satu makanan. Sama ada dia kering atau dia basah, dia 40 kilokalori juga sebenarnya, sama je kan. Dia sama je, dia 40 kilokalori, dia tak adanya sebabkan dia kering dia jadi tinggi kilokalori, tak ada kan, dia tidak begitu. Okey. Lepas tu fruit also contain large amount of carbohydrate, vitamin, protein, fat dan juga mineral. Okey, logik jugalah, memang ada lah kan. Memang ada benda ni lah juga pada makanan pada fruit sendirilah. Approximate nutritive value of some dried fruit are as follows. Kalau apple, ni per content lah. Kalau apple, water content, korang boleh tengok lah water content berapa, protein content berapa, carbohydrate berapa, fat berapa, dengan ash berapa. So kalau kat sini, apple karbohidrat tinggi lah, tetapi ini tak boleh kata dia kata oh apple ni karbohidrat tinggi mesti aku gemuk kalau makan, tak ada. Dia buah-buahan dia lain sikit buah-buahan dia lain sikit. Kalau awak makan banyak pun awak tak gemuk buah-buahan ni buah-buahan yang fresh lah. Tapi kalau yang dried ni dia ada jugalah, kalau makan terlalu banyak boleh kat, tapi sebab diorang ni ada fiber tau, so tak perlu risau pasal gemuk so diorang memang korang akan buang air, nanti buang ni pun sekali. Okey, seterusnya nutritional comparison between fresh dan juga dried apricot. Ni comparison korang boleh tengok lah fresh apricot dengan dried apricot, apa dia punya beza dia. Kalau contoh kilokalori yang fresh 48, kalau dried apricot ni per 100 gram. Okey, maksudnya kenapa korang tengok kenapa 100 gram apricot 48, kita ambil satu contoh tapi dry apricot 241, ialah sebab 100 gram apricot waktu dia kering, waktu dia basah, mungkin fresh apricot ni mungkin 3 biji je, contohnya 3 biji, 4 biji. Tetapi kalau dry apricot per 100 gram mungkin dia dah 12 biji, so jadi banyak. Memang macam tu lah dia jadi keadaan macam tu lah. So that's why lah kesannya dia banyak macam ni lah. Okay, alright, ni vitamin ni lah, ni korang boleh baca sendirilah Okay, what is drying of fruit? Apa is drying? Is the removal of water. Drying ni beza drying dengan dehydration. Kalau ada macam ni, saya dah masuk test kan. Dia ada dua-dua macam ni kan. Dia terangkan dua-dua ni, takut masuk test je ni. Okay, what is drying of fruit? It is a removal of water daripada fruit by conventional energy sources macam matahari dan wind ataupun under natural condition. Okay, berpakai matahari ataupun angin Okey, ini konvensional ni cara-cara lama, maknanya kita dry kan lah, kita jemur dekat matahari, yang tu je. Ini drying fruit. Tapi apa itu dehydration of fruit? It is the process of removal of water, benda yang sama, removal of water under controlled condition like temperature, relative humidity, airflow and help by mechanical instrument lah and modern technique. Okey, biasanya yang atas ni maksudnya drying ni pakai matahari, yang bawah dehydration ni pakai mesin. Technically itu je nak cakap pakai mesin lah. Pakai dryer, walaupun dia kata under control condition kan. Betul, control condition memang dia kawal, ada mesin yang boleh kawal so pakai mesin lah, maknanya kalau kat luar udara mana kita nak boleh kawal. Kalau pakai matahari, jemur luar kita tak boleh control temperature, control condition kita tak boleh nak kawal sangat. Tapi kalau dehydration ni boleh, so pakai mesin itu je sebenarnya beza dia. Okay, comparison between drying dan juga dehydration. Drying dan juga dehydration. Okay, kita tengok kiri drying, kanan dehydration. Okay, kita tengok kiri compare. Drying is carried out in open natural condition. Betul, kita jemur je kat luar rumah kalau waktu kadang panas. Dehydration under carry out under control condition, keadaan yang terkawal, biasanya dalam mesin. Losses of the fruit quality such as color, taste apa, nutrient content is more drying than dehydration process. So maksudnya losses of quality lah. Maknanya dari segi quality, drying lebih teruk daripada dehydration. Dehydration loss of quality ada juga, tetapi minimize sebab kita kawal dia punya proses tu. So dia okey sikit Drying is cheapest method. Betul. Dehydration is costly method. Betul juga. Okey, kerana apa? Dehydration kita pakai elektrik. Elektrik biasanya mahal. Dan kita nak panaskan 60 darjah Celsius selama 1 hari, 2 hari macam tu kan. So minimum sehari. So 2 hari lama memang elektrik tinggi So which is kalau kita pakai drying, pakai matahari,
Mungkin lagi lama, mungkin seminggu nak keringkan dia kan, nak keringkan dia mungkin seminggu, tapi lantak lah, free je. Mungkin human je lah, mana kita guna tenaga buruh je lah yang murah itu untuk kat luar kan, untuk dia di luar, untuk kita jemur-jemur tu kan. Okey, lepas tu sekejap okey, lepas tu drying is cheapest, it takes more time, it take less time. Okey, kalau drying mungkin nak dry ke benda yang sama tapi makan masa seminggu. Kalau dehydration mungkin makan masa 2 hari je. Contoh macam tu. Okey, sources of energy are required, free available. Macam cakap, electric tadi free. Yang dehydration tu, elektrik tu kena bayar, so costly so mahal juga. Dah lah, buruh pun kena bayar. Orang nak masukkan dalam mesin tu kena bayar juga. Kalau drying, orang je bayar, yang matahari free. Contoh macam tu lah. So memang banyak negara, even kat negara kita pun masih lagi banyak yang pakai drying method ni. Okay, dehydration ni ada juga, tapi negara yang hujan ataupun bersalji ke biasa nak pakai dehydration lah, pakai mesin. Kalau tak kering barang nanti kan. Okay, principle of drying dan juga dehydration. Okay, most fruit contain enough water to permit their spoilage by the microorganism dan juga enzim. Okay. Maknanya air lah yang menyebabkan kerosakan kan, disebabkan oleh adanya microorganism dan juga enzim. Bila ada air tu dia akan menyebabkan memangkin kerosakan tu lah. Okay, by reducing the free water content, thereby increasing osmotic pressure, microbial growth can be controlled. Okay. Okay, maknanya dehydration ni dibuang air je lah. Bila buang air kau dapatlah kontrol bakteria, enzim apa ni semua. Okay, dehydration reduce the amount of available moisture. Example, water quality, hence produce produk makanan produce, atau maksudnya produk makanan tu become shelf stable dan juga is preserved for quite long period of time because of the removal of binding water. Alright, penerangan je lah kan. Okay, the basic principle in the process of drying or dehydration is the removal of sufficient moisture to protect the product from spoilage. Okay, technically dalam slide ni nak cakap dehydration dan drying ni sebenarnya apa, dia buang moisture je, dia buang air, buang water tu di dalam makanan. Dengan cara tu dia dapat bagi produk tahan lama. Itu je. Okay, pre-treatment for the product to be dried. Ni pre-treatment. Harvesting. Benda ni bergantung kepada produk itu sendiri. Kalau kita pakai buah-buahan, kena optimum maturity lah. Dia kata to obtain high quality dried fruit, sebab dia kata fruit kan, the raw product must be harvested at optimum maturity. Mana dia dah masak betul-betul lah, baru masak atas pokok kan, mana barulah dia petik. Tapi benda ni bergantung juga. Kalau kita nak keringkan sayur-sayuran, dia akan tidaklah masak sangat. Kita akan ikut keadaannya, ikut apa. Tapi dalam kes ni dia kata fruit kan, fruit memang optimum maturity lah. Lepas tu kena basuh, rinse in cold water. Okay, lepas tu peel dan juga slicing. Kita ringkaskan banyak ni, kena baca ni. Okay, peel dan juga slicing, kita kupas kulit. Contohnya kalau kita nak keringkan, apa yang biasa keringkan, katalah pisang, contoh pisang Okay, kita kupas kulit pisang, lepas tu kita potong pisang tu Okey, potong pisang. Lepas tu prickling. Prickling ni kalau sekira kita cucuk-cucuk dia, kita lubang-lubang kan kita ambil satu macam contohnya apa ni, kayu tu kita cucuk-cucuk dia kan. So reason ni nak speed up drying rate ni sebenarnya. Okey. Yang on la fruit generally prickling is followed dalam on la fruit. On la fruit belah kanan ni. Saya pun tak pernah makan buah ni tapi saya letak gambar di sinilah sebab pelik ingat buah, ingat salah eja ke typo ke punya, memang ada buahnya. Okay, soaking, the fruit slices are soaked in plain water, lime water, brine, aniline solution for few hours to few days before blanching. Before blanching ni kadang-kadang diorang akan soak rendam rendam. Kadang-kadang tak rendam, kadang-kadang rendam, juga bergantung pada keadaan lah. Sebab bila kita nak rendam, kadang air masuk di dalam tu, bila air masuk, tengok ikut tujuan juga. Kadang-kadang kenapa kita nak rendam tu kadang-kadang blanching ni normal lah, memang buat sebab nak bunuh enzim semua. Tetapi soaking ni bergantung pada keadaan. Kadang-kadang kita perlu soaking, kadang-kadang kita tak perlu soaking ikut buah-buah tu sendiri. Sebab kalau kita rendam, kadang-kadang dia akan absorb moisture. Bila absorb moisture lagi lambat dia nak kering nanti. Okay, curing. Generally curing is practiced in vegetable, onion ataupun garlic. It dehydrate raw material by sun drying ataupun hot air drying at temperature of 30. Curing ni bergantung pada ni untuk vegetable je lah. Dia maknanya step 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni kadang-kadang kita guna, kadang-kadang kita tak guna. Tapi kita letak je di sini, maksudnya mana proses ni ada lah. Sama ada kita nak guna atau tak guna tu bergantung pada kita. Nombor 7, blanching. Okay, blanching direndam dari mananya, kita rendam air panas rendam air panas, sayur ke buah-buahan ke boleh juga Okay, expose to hot water untuk it help to clean the material and reduce the amount of microorganism. Betul, untuk
dia macam just bunuh bakteri di permukaan lah. Okay, preserve the natural colour in a dried product, it shorten the soaking dan juga cooking time during reinforcement. Okay, ni gantung juga berapa lama dia belancing ni. Kalau dia rendam just celup, angkat, tak, sekejap je lah. Mana perlu masak dengan lama lah. Kalau dia belancing tu lama, maknanya masak nanti dah kurang lah sebab dah separuh masak dah. Waktu belancing tu dah masak dah. Okay. Post drying product treatment. Okey, ni selepas di dry. Okey, ni tadi sebelum dry, lepas tu kita drykan dia. Lepas drykan, lepas tu ni post drying. Mana selepas dia dah dry tu kita nak buat apa? Okey, during cutting operation, leave some unwanted size of product must be screened. Okey, kita screening, check lah kan, kita macam in negeri dia kita check lah mana unwanted part tu kita kena buang lah. Inspection, the right product is inspected to remove the discolored pieces. Ini lebih pada QC ni sebenarnya, inspection ni macam QC lah. Kita buang benda-benda yang tidak menepati standard lah. Okay, heat treatment. To avoid insect infestation, greatly care is necessary while storage. In case of the heat treatment, dry at 54 hingga 65 minit to destroy on insect. Okay, mana ni heat treatment tambahan selepas kita buat drying tadi. Benda ni bergantung macam tu, sama kes macam tadi, sekiranya perlu buat baru buat, kalau tak perlu buat tak payah buat. Ikut juga kadang-kadang insect infestation ni kalau biasanya dekat buah-buahan kadang-kadang adalah lalat-lalat sikit-sikit. Kalau biasanya banyak benda ni, banyak lalat-lalat infestation ni, kalau biasanya ada insect ni ada dekat macam ikan bilis, udang, benda macam tu memang insect ni suka kan. Kira makanan kita, makanan dia juga kan, so dia suka lah, dia nampak seronok lah benda tu kan. Okay, sweating. Sweating is a practice of storage the dried product in bin ataupun boxes for equalization of moisture and re-addition of moisture to the desired level. Okay, it used to primarily some dried fruit and some nuts. Okay, kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Benda ni sebenarnya dia benda tu dah kering sangat. Lepas tu dia nak kawal supaya dia tak nak bagi dia macam contohnya katalah dia dah set water activity mesti sekitar 0.6, moisture content mesti sekitar 15 contohnya. So lepas drying tu dia tengok rupanya water content tu dah rendah sangat ataupun moisture content tu rendah sangat, so dia re-addition of water lah dalam bentuk mist dan macam mist, water mist tu lah so dia dah water droplet, so nak bagi dia basah semula sedikit lah supaya moisture content tu naik semula. Benda ni bergantung pada keadaan sebab kadang-kadang fruit tu bila makan dalam keadaan kering sangat dia tak sedap, customer tak suka, customer nak dia basah sikit tapi tak nak basah sangat. Customer ni banyak tu songir dia kan, tak apalah, dia ada duit, kita nak duit dia, kita pau je, kita ikut je cakap dia kan, sebab dia ada duit, so kita nak jual barang kan, so kita ikutlah dia. Okay, packaging. Most product are packaged after drying for protection against moisture contamination with microorganism and infestation with insect. Although some dried fruit may be held as long as a year before packaging. Okay, biasa packaging ni dibuat bebas ada yang dalam plastik biasa, ada yang dalam kontainer aluminium, ada yang dalam kotak, ada yang sebenarnya bergantung pada keadaan dan bergantung pada juga berapa laju produk awak tu dijual. Kalau produk awak tu sangat laju dijual, tak payah pun packaging yang canggih-canggih. Okey, kalau nak ekspor ke luar negara perlulah canggih-canggih sikit kan sebab nak tahan transportation tu. Tetapi kalau jual dalam negara, jual kat keadaan setempat, keadaan macam satu kampung kita contoh kan, bandar kita je kita jual, kalau pilah je jual ataupun dekat rumah awak je jual, tak payah packaging yang canggih-canggih sangat sebab tu cost. So kita pakai yang biasa je as long as boleh bagi protection against moisture contamination, microorganism infestation ni. Asalkan dapat bagi tu dan produk awak laju, pakai yang simple je, packaging yang simple tapi bagi protection lah kalau nak hantar jauh-jauh barulah kita pakai packaging yang elok sikit lah supaya dapat tahankan during transportation tu. Okay, schedule for drying of fruit. Okay, ini adalah sulfuring time ini sebenarnya sulfuring time. Okay, saya dah cari sulfuring time sebab sulfuring time tiada di dalam ni tau, dia ada dalam list ni. So maksudnya sulfuring time tu sebenarnya dia pun optional optional. Okay, sulfuring time adalah dia waktu keringkan makan buah-buahan tu di dalam box, lepas tu dia letak sulfur, lepas tu dia macam bakar tau. Benda ni macam saya jarang tengok dekat Malaysia lah orang buat benda ni kan. Okey, dia macam tak perasan lah, macam tak jarang lah tengok orang buat benda ni. Dia mungkin ada setengah negara dia perlukan benda tu lah Okey, the sulfur fume penetrate the fruit and act as a pre-treatment by retarding spoilage and the darkening of the fruit. Okey, maksudnya dia digunakan untuk halang spoilage. Spoilage disebabkan apa tu boleh jadi nak kata bakteri sebab you dah kering tau, mungkin mold kot, most likely mold kan, organism lah, microorganism juga spoilage dan juga produk tu jadi gelap, so dia nak halang, dia nak jaga warna lah so that's why ada orang melakukan proses sulfuring ni.
Okey, kat sini ni sulfuring, contoh mango sulfuring 2 jam, banana 30 minit, papaya 2 jam, buah fig tu sejam 1 jam. Ni temperature drying lah ni, boleh tengok lah. Cuma yang kita interested kat sini proses sulfuring tu lah. Okey, dia ambil sulfuring, dia ignite, lepas tu dia punya fume tu untuk bunuh bakteria, untuk bunuh mikroorganism dan juga untuk jaga warna. Tak nak menghalang daripada dah kening daripada kening ada fruit. Okay, general flow of ni fruit, wash, peel, blanch, spread in a flat wooden tray, sulfuring, sulfuring ada kat sini proses, nampak buka sini sulfuring dia, sulfuring, lepas tu baru drying, lepas tu packing, maknanya sulfuring ni sebelum proses drying. Okay, sebelum proses drying dia sulfuring dulu Okay, packing, airtight container dan juga storage. Okay, so kita tahu yang sulfuring ni sebelum drying mana consider as pre-treatment lah. Okay. Okay, type of dryer. Jenis-jenis dryer. Okay, jenis-jenis dryer. First, sun drying. Sun drying adalah macam biasa. Ini kita ringkas. Sun drying, kat sini ada cerita dia. Tapi kita buat ringkasan. Sun drying adalah awak letak dalam satu atas tray, letak dia, stack, jemur bawah matahari. Dah siap. Itu namanya sun drying. Macam kita jemur baju tu. Itu sun drying. Okay, sun drying. Okay, tetapi satu masalah dengan sun drying, bukan untuk makanan je, untuk baju pun semua sama. Bila kita ambil baju lah, contohnya kan, baju ni Husna Afifah ni kan, Husna Afifah kan baju komander kan, jemur kat matahari lama-lama nanti warna merah tu akan hilang warna merah tu akan hilang, warna merah baju merah ke mana, dia akan lama-lama dia akan pudar-pudar dia akan makin pudar. Okey, kerana apa? Oxidation sebenarnya. So benda tu sama juga berlaku pada kita punya makanan juga. Bila kita dedahkan pada matahari, color dia akan berubah tau sebenarnya, dia kena oxidize sebab dia natural coloring, so dia akan berubah. Macam baju kita synthetic coloring, dia lebih tahan sedikit daripada natural akan lebih cepat pudar Okay, ini kelemahan, inilah kelemahan ni. Lepas tu satu lagi kelemahan sun drying infestation macam burung boleh berak lah, kadang-kadang ada kucing pergi makan lah, macam tu lah dia boleh ada contamination macam tu. Lepas tu contamination dalam udara, macam abuk-abuk di udara tu akan jatuh ke dalam, landing ke dalam kita punya produk yang kita nak jemur ni. Itu masalah sun drying. Okay, solar drying, apa beza solar dengan dan? Solar tu kan sun drying. Okay, bezanya adalah ini adalah improvement daripada sun drying. Okay, solar drying uses the sun as the heat source, sama. A foil surface inside the dehydrator help to increase the temperature from 37 ke 70 hingga 93 Celsius. Panas gila ni. Temperature kalau untuk sun drying tak ada sampai 90. Ni sampai 90, maknanya letak aluminium foil. Okay, ventilation speed up the drying time, shortening drying time, reduce the risk of dia pakai dia macam ada container tu dia akan ada kat sini ada force convection juga ni, dia ada macam ada udara boleh lalu kat dia. Ni kira consider as macam mesin lah tetapi kalau nak kata dia sama macam force convection oven yang macam tadi dehydrated tu, dia tak sama lah. Benda ni masih lagi dia di antara solar drying dan juga di antara dehydration punya mesin tu, dia di tengah-tengah lah. Maksudnya dia tidaklah 100% sun drying tapi dalam masa sama dia pakai matahari juga, dia jimat juga. Tapi dia kering pun lebih cepat. Macam tu lah dia punya. Ni dia best of both world solar drying ni. Bijak jugalah orang yang create benda ni. Nice lah, tak ada guna elektrik banyak sangat. Okay, spray drying. Okay, spray drying ni biasanya adalah untuk convert, ringkasan untuk convert minuman, contohnya macam susu kita nak convert kepada dalam bentuk tepung. Sebenarnya tak semestinya susu, apa-apa pun boleh. Kita nak convert sesuatu minuman ke apa ke, air nenas ke air apa ke dalam serbuk, kita pakai mesin spray drying. Okay, spray drying ni dia ada beberapa basic type, single fluid nozzle lah, two fluid nozzle, centrifuge feed. Benda ni sebenarnya bergantung pada dia punya nozzle spray tu, tukang spray dia tu. Benda ni, topik ni dah detail lah cerita dekat unit operation unit operation nota ada. Awak tengok unit operation dekat bab drying tu. Dia ada cerita pasal spray ni. So sampel kita biasanya dia akan masuk maltodextrin sikit, lepas tu dia akan masuk dalam nozzle tu akan spray. Bila nozzle tu spray, dalam mesin ni dah ada 170 darjah Celsius punya temperature, dia akan keringkan terus mist tu. Air yang spray tu, dia punya mist tu, mist minuman kita, contohnya susu ke apa, dia keringkan terus. So keringkan terus, dia terus jadi serbuk. Itu cara dia. So dia serbuk. Okay, tetapi ada beberapa kelemahan.
Okey, disebabkan dia ni dia akan jadi tepung tadi susu tepung atau apa-apa minuman kita yang akan dikonvertkan tu, dia akan jadi hygroscopic lah. Dia jadi sangat nak serap air yang sangat, dia jadi sangat kering. So dia jadi macam sangat nak serap air tau. So bila dia sangat nak serap air, itu yang masalah, dia akan jadi clumping, dia akan jadi macam Milo keras lah, ataupun kita panggil caking lah. Proses caking kan dia keras macam tu Okey, bawah sekali is suitable for drying juice dan juga powder apa-apa powder sebenarnya, tak kisah. Dia bukannya semasa drink, susu pun boleh, jus pun boleh, apa-apa yang kita nak convert pun boleh ke tepung. Tapi benda tu mesti asalnya liquid lah. Alright. Speed drying. Okay, freeze drying. Okay, ni speed drying ni quite tak mahal sangat, dia quite murah jugalah Kalau korang ada masa, waktu degree lah, sedangkan korang diploma ni asyik COVID je manjang so tak boleh nak pergi lawatan. Ini bagusnya kalau nak tengok mission dia, boleh pergi dekat Johor. Johor dia ada satu company industri lah, nama dia Kerry, Kerry, Kerry Ingredient. Okay, dia buat spray dryer. Dia buat punya spray dryer besar, mission ni besar bangunan lab kita tu, 5 tingkat, besar gila. Rasa kalau orang jatuh lah tu mati tak sedar ni, besar gila So memang kat situ ada, awak boleh tengok lah. Dia punya pengurusan which is nice lah. Nantilah bila korang degree dah tak ada COVID nanti boleh pergi lah insyaAllah Okay, nombor 4, freeze drying. Freeze drying ni mahal, saya beritahu dulu, teknik ni mahal sikit tetapi biasanya drying menggunakan haba. Yang ni freeze drying dia menggunakan tekanan lah, dia rendahkan tekanan tu, dia buat jadikan dalam keadaan vacuum sebenarnya. Okey, kita tengok freeze drying is the drying of material at the frozen state at 0 darjah Celsius. Maknanya dekat temperature rendah lah, tak semesti kosong, tapi dia kata kat sini kosong, tapi sebenarnya bawah dekat 5, 3 pun dia dah kering dah produk kita pun. Okey, dan dia punya cara macam mana adalah awak masukkan produk tu dalam ni, contohnya banana slice tu letak dalam ni, lepas tu kita vacuumkan container ni. So kita vacuumkan. So bila kita dah vacuumkan, kena tahu perbezaan pressure ni saya terangkan minggu lepas ke ataupun saya terangkan kat group lain ke, saya tak ingat. Okey, kena tahu yang rupanya boiling point sesuatu benda ni, tahap lebur dia adalah bergantung pada tekanan. Okey, sekiranya tekanan tu tinggi, boiling point dia akan jadi 100 contoh macam kita sekarang, boiling point air 100. Tetapi bila kita bagi tekanan rendah, kita rendahkan tekanan, so dia akan jadi, contohnya kita rendahkan tekanan 50% daripada keadaan sekarang. So apa yang akan jadi adalah boiling point pun akan rendah 50%. Maknanya air tak akan melegak pada 100 darjah Celsius, air melegak pada 50 darjah Celsius. Okey, so apa yang jadi ni, dia memberi tekanan yang sangat rendah, air akan melegak pada 0 darjah Celsius. Contoh macam tu. So bila air melegak pada 0 darjah Celsius, tak panas pun, tapi dia melegak, so dia beruap. Air tu meluap, so dia kering. Produk akan kering sebab drying ni adalah proses keluarkan air. So bila air tu dah melegak pada 0 darjah Celsius, sudah naik, kita keluarkan dia. So dia sejuk, dia maknanya makanan tu kering dalam keadaan yang tidak dipanaskan langsung. So which is good. Maknanya produk dia dari segi kualiti bagus gila Freeze drying ni bagus gila, tetapi dia mahal. Benda barang baik memang mahal Okay, usually carry out under vacuum at absolute pressure and readily permit ice to change directly from solid kepada vapor. Okay, advantages. Advantages, good retention of volatile flavor, memang betul bau dia kekal, vitamin dia kekal. Lepas tu rapid rehydration ratio tu maksudnya dia cepat lah, kita cepat rehydrate. Mana kita letak air, dia akan rehydrate balik, dia air akan masuk ke semula dan kembang balik semula, jadi macam biasa. So which is itu lebih bagus. Long product storage life. Ini macam sama aja untuk semua dryer untuk long product shelf storage life tu, dryer yang lain-lain pun long product storage life, maknanya samalah dengan orang lain Okay, on product shelf life ni dia lebih kurang sama dengan lain-lain, tapi cuma kelebihan dia ni flavor dia dapat kekal, vitamin dapat kekal. Itu kelebihan dia lah. Kelemahan dia high drying cost. Ini memang betul lah, memang mahal gila. Damage to certain product by initial freezing. Okay, ada certain produk tak sesuai sebab initial freezing tu menyebabkan dia mungkin berbentuk ais kristal lah di dalam sel-sel fruit tu. Lepas tu produk friability, crumble easily, dia senang dia macam biskut, senang patah-patah Pre-treatment sometimes necessary, for example carrot to avoid color loss. So kadang-kadang ada juga color loss, color yang akan hilang tetapi sangat kurang sangat-sangat kurang kalau yang compare dengan jemur bawah matahari atau jemur dalam dryer atau kita pakai mesin force convection, lebih banyak lagi hilang sebenarnya. Tetapi mungkin dia nak carrot yang nampak macam natural, color orange yang nampak carotenoid tu nampak just nice, tak nak hilang terus, mungkin ada pre-treatment lah. Tetapi memang kalau kata dari sudut quality wise,
freeze drying adalah the best lah, the best so far yang ada dekat teknologi ni. Lama pun tapi masih digunakan sampai sekarang. So memang dia menghasilkan produk sangat bagus kan, right? Lebih baik beli rambutan dalam can, lebih murah daripada rambutan freeze dry. Rambutan freeze dry mahal gila kan. Tetapi bila awak makan, rasa dia macam keras juga. Keras juga. Orang sama masuk dia macam keras-keras itulah. Isi tu boleh makan masuk dalam mulut. Nice lah. Rasa macam gula-gula. Wadah macam gula-gula rambutan. Tapi dia sebenarnya dia pure rambutan lah. Rambutan yang dah tak ada biji. Okey. Okey, kejap. Ada siapa nak masuk lagi ke? Tak ada lagi ke mana. Okey. Okey, different between conventional drying conventional dan juga freeze drying. Okey, ini beza Conventional drying, continuous processing, batch drying, freeze drying adalah batch processing. Batch processing masuk sikit-sikit. Continuous ni maksudnya berterusan. Kita dry secara berterusan. Okey. Kenapa dia kata conventional drying? Maksudnya kalau conventional drying secara berterusan, maksudnya ini adalah pakai oven ni. Sebab kalau kita pakai sun drying, dia still kalau kita pakai sun drying, dia still lagi dalam consider as batch. Batch tu maksudnya masuk sikit-sikit macam kita keringkan, masuk dulu sekilo, kita keringkan, lepas tu dah habis setengah jam kita keluarkan. Lepas kita masukkan sekilo lagi, kita keringkan setengah jam, kita keluarkan. Itu batch, tu masih sikit-sikit masuk sekilo-sekilo. Kalau continuous ni, you letak je lah banyak-banyak. Dia akan mengalir, dia akan kering dia all the time. Maksudnya bila continuous ni biasanya masuk dalam mesin yang ada atas conveyor belt. Kita letak dalam atas conveyor belt tu masuk dalam oven, dikeringkan, lepas setengah jam sampai hujung tu dia dah kering. Mana bergerak ni adalah continuous Tapi maksudnya di sini adalah conventional drying ni yang dicerita kat point nombor 1 ni adalah bukan sun drying. Ini adalah forced convection drying. Mana dehydration punya mesin. Okey, nombor 2, temperature between 37 hingga 93 darjah Celsius. 93 tadi ni yang pakai apa ni lah, yang pakai solar tadi tu generally use. Kalau freeze drying dia pakai low temperature. Okey, low temperature ini high temperature, ni low temperature. Nombor 3, drying pressure usually at atmospheric. Nombor belah kanan, drying pressure biasanya rendah below 4 mm mercury So tekanan mana tekanan rendah, satu tekanan tinggi, tekanan normal. Kalau nombor 4, drying time may be short, usually less than 12 jam. Kalau yang belah kanan freeze drying, drying short dia drying punya time dia lama 12 jam hingga 24 jam. Tu yang betul lah. Kadang-kadang lebih 24 jam sebenarnya. Gantung pada keadaan lebih 24 kadang lama. Tapi nak jaga kualiti dan harga dia yang sangat mahal, berbaloi je nak keringkan 2 hari pun Okey, nombor 5. Color usually darker. Nombor belah kanan freezer, color usually natural. Ya betul. Color ni memang natural. Macam normal. Color dia normal tak berubah. Macam tak berubah apa-apa color dia yang belah kiri color ni jadi hitam disebabkan oleh pembakaran kita panggil Maillard reaction ataupun caramelization benda tu adalah browning process yang jadi tu. Okey, nombor 6. Flavor may be abnormal. Okey, bau dia jadi lain sebab dia dah terdedah, panas dia jadi lain sikit lah bau dia dah tak natural lah. Yang belah kanan ni freeze drying, flavor dia, bau dia adalah natural. Macam normal, betul, true. Rambutan pun bau rasa natural. Walaupun rambutan tu dah kering pakai freeze drying masuk dalam mulut awak, dia kekas, bila kena air liur awak dia akan rasa macam rambutan juga. Macam normal lah, tak rasa pelik. Okey, storage stability dia bagus, tendency to darken. Belah kanan, storage stability excellent. Technically dua-dua sama lah, okey lah, dua-dua okey. Bergantung yang belah kiri ni nampak macam kurang sikit bagus sebab bergantung pada moisture content dia. Kalau moisture content dia dikeringkan dengan sangat baik, sebenarnya excellent dua-dua ni. Tak ada beza pun Okey, nombor 8. Dengan cost generally low, belah kanan cost generally sangat tinggi sangat high ni. Bukan high biasa ni, high yang parah ni Tapi kalau jual barang tu mahal okey je So customer bayar dia punya proses tu. Alright. Seterusnya, freeze dry strawberry slices. Oh ni processing part lah Okey, nak freeze dry kan dia. Freeze dried strawberry slices. Ni contoh. Ingatkan ni proses tadi. Ni contoh ni sebenarnya. Sebab tiba-tiba apa kena tiba-tiba oven drying pula ni kan. Maknanya ni contoh lah Freeze dried strawberry slices. Yang biasa adalah, okey, kenapa ni biasanya kalau kita buat macam ni, biasanya dekat negara overseas lah yang buat kan, biasanya kena abundant sources lah, strawberry. Sebab barulah diorang boleh buat freeze dried. Kena tahu biasanya kenapa kita nak dry kan, kenapa kita nak drying kan, kenapa tu sebenarnya. Kenapa kita nak buat sebenarnya? Sebab kita ada abundant sources. Kita ada banyak sangat sources tu sebab kita tak nak ada membazir. Sebab itulah kita buat proses ni. Tapi kalau contohnya kat Malaysia, apa kaitan ni saya cerita ni Kalau kat Malaysia kita biasanya
tak buat pun freeze dried strawberry ni. Kita driedkan strawberry, tapi freeze dried ni kita tak buat. Kerana apa? Kerana strawberry tidak abundant source. Kita bukanlah pengeluar negara pengeluar strawberry. So strawberry ada, tapi kebanyakan orang makan fresh. Sebab menjual strawberry dengan makan fresh ni lebih mahal daripada kita jual di dalam bentuk dried. Okay, kalau pergi Cameron Highland kadang-kadang diorang ada juga dried juga, tapi diorang letak macam yang dried yang manis lah, rasa manis-manis. Itu kan diorang letak macam letak brown, letak sugar solution tu, memang diorang bagi manis-manis sikit lah. Tetapi yang maksudnya kat yang gambar ni, freeze dried strawberry slices tu, diorang memang tak ada letak gula, tak ada letak apa-apa. Dia potong strawberry, terus freeze dry kan. So dia akan rasa naturally lah. Memang warna macam ni sebiji, tapi kering. Unique lah Okay, nombor 5. Mesin nombor 5, oven drying. Dia pakai oven lah pakai oven lah. It is combining factor, heat, low humidity, airflow, can be used as a dehydrator. Oh, tukar nama dia. Nama dehydrator pula kali ni Tapi sebenarnya oven drying je. Oven je pun. Okay, oven drying is lower than dehydrator because it does not have the built-in fan. Oh, slower than dehydrator because it does not have. Okay, ni oven drying yang bukan forced convection yang tak ada kipas. Okay, kalau ada kipas, kelakar. Bila ada kipas namanya dehydrator. Tak payahlah, buang masa je korang buat pening. Satu dah oven, satu lagi forced convection ataupun non-forced convection. Mana ada kipas, oven ada kipas, oven tak ada kipas. Kita tak payah tukar-tukar nama ni, macam tak apa-apa kan. Kita pakai je oven yang ada kipas, oven tak ada kipas. Dah, itu je. Okay, it takes 2 times longer to dry fruits in an oven than it does in the dehydrator. Okay, maksud dia lah ayat ni dehydrator ni ada kipas lah dia kata oven tak ada kipas, dehydrator ada kipas. Okay, maknanya kalau kita pakai oven yang tak ada kipas, lambatlah nak keringkan dia. Okay, thus the oven is not efficient as dehydrator and uses more energy. Okay, alright. Okay, and the oven is an ideal for drying banana ataupun chips Okay, ni pakai oven drying lah Okay, infrared. Tapi zaman sekarang ini mungkin zaman dulu lah ataupun oven yang murah lah. Biasa zaman sekarang oven yang ada kipas pun tak ada lama sangat pun kan. So mesti boleh dibeli. Kat umur tu kan almost semua rumah dah ada oven kan. So almost all dah ada oven yang ada forced convection dan kipas lagi dalam oven dia. Ikut size lah, besar kecil je. Tapi maknanya boleh dibeli, tidak lama sangat. Okay, infrared drying. Ini pun orang tak guna sangat ni, tak guna sangat. Biasanya orang guna oven, tapi tengok apa dia cerita A specially made structure used for frying. The infrared radiation from sun is absorbed about 300 ke 400 nanometer dia punya lambda dia punya length tu, wavelength track and used for drying. These infrared rays are having a shorter wavelength and have higher penetration capability. This help rapid removal. Okay. Satu yang saya rasa macam okey lah, tapi saya rasa is much better. Saya rasa ini mungkin nota ni dia okey lah, tapi saya tambahan kepada korang. Infrared drying ni kadang-kadang kita boleh buat artificial tau, artificial infrared punya lamp. Kita ada lampu yang untuk produce infrared ni. So kita boleh, dia nak dapatkan 300 ke 400 nanometer punya wavelength ni, tak masalah pun. Dia ada lampu, kita ada mentol yang boleh keluarkan kan. Tu maknanya tak perlulah kita nak serap daripada matahari, kerana matahari ni dia unstable lah, gitu susah. Dia jadi macam drying bawah matahari biasa, sun dry lah. Hujan tak boleh, semua leceh. So that's why sekarang mungkin gambar ni diberi maksudnya lampu ni sendiri adalah lampu yang adalah dikeluarkan infrared. So keringkan makanan dengan cara infrared lah. Itu je cara dia. Idea yang saya tak setuju di sini adalah bila kita pakai matahari lah untuk absorb dia. So macam masa ada matahari lah unstable and so dia susah nak control. So maknanya kita pakai lampu lebih mudah dikawal Tetapi tak kisahlah as long as you dapatkan lampu infrared tu, kita gunakan 300 ke 400 nanometer punya wavelength. So benda ni adalah short wavelength, so dia give higher penetration capability, so menyebabkan dia panas lah. Bila panas air akan meluap. Itu je. Alright, idea dia macam tu, tapi kita zaman sekarang kita pakai lampu saja, kita tak pakai nak absorb matahari lah leceh nak absorb ni. Okay, vacuum dryer. Okay, internal pressure as much as 9,800 kilogram meter padu by supply of heat. Kejap kita tengok apa dia punya teknik dia. Heat transfer to fruit is largely by conduction dan juga radiation. Water removal are conducted by regulating the degree of vacuum and intensify heat input, higher quality of the product. Okay. Ini biasanya vacuum dryer ni ada, tetapi kita kat Malaysia kita biasa guna oven biasanya. Okey, kat sini kita tengok konsep dia sama macam vacuum dryer. Macam
freeze dry. Dia macam freeze dry tadi, di mana kita letak dalam satu container, kita vacuumkan dia. Vacuum technically kita rendahkan pressure dia. Bila kita rendahkan pressure dia, kita bagi haba yang sikit, tetapi bila haba yang sikit pun air dah meluap. Okey, mungkin beza dia mesin ni dengan freeze dryer adalah freeze dryer ada pada temperature kosong. Tetapi vacuum dryer ni mungkin tak temperature kosong. Mungkin dia vacuumkan pressure mungkin turun 50% ke, so pakai temperature pun 50 darjah Celsius je. Contoh macam tu dia tak perlu sampai 0 darjah Celsius yang macam dalam freeze dryer. So mana freeze dryer lebih mahal lah daripada vacuum dryer kalau dari sudut produk lah, dari sudut produk quality vacuum freeze dry lebih berkualiti compare dengan vacuum dry. Tetapi vacuum dry ni lebih berkualiti daripada conventional yang pakai oven lah, yang pakai matahari ni. Vacuum dryer ni quite bagus jugalah, dia bukan tidak bagus atau bagus, tapi biasalah bila you main dengan vacuum ni dia akan mahal sikit lah produk mahal sikit. Tapi kalau compare dengan freeze dry mahal gila lah. Yang ni mahal, yang tu mahal gila lah. Okey, yang murah adalah sun dry pakai oven tu murah lah. Okey, nombor 8, osmotic dehydration. Osmotic dehydration, material is soaked. Ini osmotic dehydration ni biasanya dia macam pickling ni, macam kita picklekan ni. Material is soaked in heavy thick liquid sugar solution, ni macam candy punya pembuatan, or in a strong salt solution. Okey, sama ada pakai liquid gula ataupun liquid daripada brine daripada salt. Protective effect on color, flavor dan juga texture, initial temperature 43 darjah Celsius and increase up to 66 ke 71. The protective effect remain throughout the drying process and make it possible to produce dried product in a high quality. Tetapi tadi dia kata dimasukkan di dalam liquid solution. Okay, this resin make little use of sulfur dioxide. Okay, most likely ini tidak lengkap ni. Secara logiknya kalau awak tengok dalam benda ni boleh rujuk semula Ini dia nota ni dia bagi secara roughly saja. Tetapi yang lebih detail awak pergi buka nota food preservation pergi buka food preservation kat chapter osmoanabasis. Cuba tengok lagi semula. So lepas tu nota-nota ni, korang nota-nota sini, nota-nota korang ni jangan bagi junior korang photostat bagi kat orang boleh, tapi korang ni satu simpanan supaya korang boleh rujuk semula. Okey, yang apa ni di teknik dia adalah korang rendam dalam sugar ataupun salt solution. Lepas rendam tu contohnya sehari ke contohnya, lepas tu baru keluarkan, lepas tu baru dry kan. Okey, cara dia masuk macam tu Yang tu ada dalam lab pun buat dia tu sebenarnya. Korang pergi tengok dalam nota food preservation cara dia begitu Dan lab manual pun jangan jual kat junior Lab manual pun kadang-kadang maklumat ni ada dalam lab manual pun ada. Cara nak buat dia osmotic dehydration ni. Okay, changes in moisture, total soluble solid. Okay, okay, changes in moisture, TSS, pH dan juga acidity during osmo air drying of papaya. Ni ada kaitan dengan tadi osmotic dehydration ni. Okay, moisture 86, after blanching dia 82, final drying dia 12%. Oh, rendah juga lah. TSS 0.8, TSS 08 ni apa? 13.77 after drying. Mungkin 8 ni kot TSS. Okay, TSS 8, after blanching 13. Okey, lepas tu final drying 77. pH dia akan jadi makin acidic sikit, acidity meningkat sedikit lah. Ini dia punya contoh yang dah jadi dibuat macam analysis physical chemical analysis lah on produk tu, iaitu papaya yang di osmo air drying kan ni. Ditunjuklah Okey, cabinet dryer. Cabinet dryer adalah drying macam pakai oven juga, tapi kabinet ni besar, itu je, macam oven yang besar. Itu sahaja idea dia. Usually fruit slicer are loaded in a tray, interlayer, fresh air blown. Fresh air tu panas jugalah. Haba fresh air tu udara dimasukkan tetap panas lah. Dia macam forced convection oven lah ataupun dehydrator yang dikatakan tadi tu. Okey, suitable for small scale operation, tetapi oven lebih kecil daripada cabinet dryer ni. Walaupun cabinet dryer dikata untuk small scale, tapi oven tadi tu lebih kecil daripada yang ni Okey, operated in air temperature of 95 darjah Celsius with air velocity yang 2 hingga 5 meter per saat. Across tray, drying time maybe 10 ke 20 jam. Okey, dia sama juga macam tadi. Konsep dia sama macam kita pakai oven tadi, forced convection ke dehydrator, kita panggil dehydrator pun mesin lah tapi sebenarnya itu oven je sebenarnya. Okey, oven yang ada kipas tu sama juga, masa kita akan gunakan temperature 60 darjah Celsius sampai sehari. Contoh macam tu. Yang ini dia kata temperature diguna 55 darjah Celsius. Sebenarnya quite tinggi sebenarnya 55 darjah Celsius ni. Bergantung pada sampel apa yang awak letak. Kalau tidak nanti rentung sampel ni.
So dia kata boleh guna lah boleh guna up to 95 darjah Celsius lah. Tetapi biasanya yang kita pakai ingat rule of thumb, paling standard budak food tech kena ingat, kalau kita nak drying produk kena pakai 60 darjah Celsius selama 1 hari. Itu dia punya rule of thumb rule of thumb kena ingat. Lebih pada tu produk awak akan rosak. So 60 darjah Celsius and below ni sesuai untuk semua produk. Macam one size fit all lah. Macam dia macam capability macam tu lah. Okey, tetapi kalau 95 darjah Celsius ni dalam cabinet dryer ni bergantung pada produk juga. Ada produk boleh, ada produk nanti jadi hitam dia produk. Dia jadi macam dah kening lah produk kan. Okey, conclusion. Oh dah habis dah. 32. Okey, conclusion. Drying dan rehydration increase fruit value, betul, kerana kita boleh jual dia. Sebab dia kering, kita boleh jual dia di negara-negara yang tak ada buah-buahan ini. So kita boleh untung lah dengan jual benda ni. Value buah-buahan ni pun meningkat. Okey, kemudian the modern method of dehydration, example drying fruit under controlled atmosphere is however assuming importance nowadays. Okey, kerana apa benda ni under controlled atmosphere? Sebab kita tak nak sun dry macam zaman dulu, kerana yang ni dah terangkan tadi dah. Kerana kita nak dalam keadaan terkawal supaya kita boleh melakukan pengeringan selama dengan masa yang lebih pendek, sebab kita boleh 24 jam keringan, pengeringan selama 24 jam. So kita dapat lebih banyak produk kita boleh ni on production punya standpoint kita boleh dapat produce lebih banyak kalau kita boleh keringkan 24 jam, 48 jam, 2, 3, 4 hari kita keringkan pakai mesin oven dari tu ataupun cabinet dryer ke, tak kisah apa mesin kau nak pakai kita non-stop kita pakai je, mana production kita akan lebih banyak, dan production lebih banyak kita boleh jual dengan lebih banyak, dan lebih banyak kita untung lebih banyak. Itu idea dia. Ingat food tech is about money. Kita pentingkan duit sebab kita adalah producer makanan. So kita akan memang duit je nanti. Masa awak kerja dalam industri awak tengok semua benda duit je dia nak. So itulah bisnes bisnes memang kena macam tu. Okay, water remove from food is primarily done to lower the water activity so that microbial tak boleh hidup. Okay, buang air, rendahkan water activity, rendahkan moisture content, so better tak boleh hidup. Ni direct Ini tujuan drying adalah itulah. Drying dan dehydration ni. Drying dan dehydration minimize losses of fruit crops when they are available in large quantity. Okay, maksudnya dengan adanya drying dan juga dehydration ni, kita dapat mengurangkan pemaziran. Mengurangkan teknik idea di sini, mengurangkan salvation, kita menyelamatkan daripada membazir banyak makanan-makanan yang adalah yang biasanya kalau tidak diproses dia akan rosak. Biasanya kita akan convert kepada jus lah apa semua. Kalau benda tu tak ada buat apa-apa kita akan dry, keringkan dia. Benda ni sama juga macam orang keringkan ikan bilis, keringkan ada ikan kering lah apa semua tu. Reasonnya sebab abundant sources sangat banyak, kemudian makan tak banyak sangat pun, tapi semua banyak lagi, takkan nak biarkan rosak tu kan. So that's why diorang keringkan Okay, it also save energy, money dan juga spaces. Shipping, packaging, storing dan transportation ini dapat jimat duit dapat jimat banyak dan menguntungkan In recent years, the achievement of drying and dehydration of fruit have led to the development of more improved method and technique. Okay, teknik-teknik terkini lah. Teknik-teknik terkini pun nak kata terkini sangat tu tak adalah. Dia lebih terkini, yang paling terkini dan bagi saya produk paling nice sekali adalah freeze drying lah. Freeze drying lah yang paling, kalau on quality punya point of view, freeze drying regardless of the price, freeze drying adalah the best yang ada lah. Tapi mahal itu je lah. Tapi saya rasa so far tak ada orang boleh kalahkan freeze drying lagi sampai sekarang ni lah. Walaupun freeze drying ni dah quite lama, tapi tak ada orang boleh kalahkan, tak ada teknik yang boleh kalahkan dia lagi So dia sangat bagus lah, tetapi mahal. Okay, sebab dia tak boleh dikalahkan tu dia mahal Okay, sebelum kita masuk ke 2.4, ada apa-apa soalan nak tanya? Korang ada apa-apa soalan? Ke nak proceed? Tak ada, sir. Tak ada Alright, kita proceed dulu Okay, saya akan masuk ke 2.4. Okay, kita habis awal, kita boleh balik awal Balik awal lah pun korang memang dah kat rumah Okay, kita boleh buat kerja lain lah lepas habis awal, kita boleh buat kerja lain. Okay, 2.4 pickling. Okay. Okay, chapter 2.4, masuk chapter 2 lagi, masih fruit and vegetable lagi, tapi ini last last fruit kita ada lebih kurang 24 slides dia, 24 slide, slide dia dalam setengah jam habis kot Okay,
Okay, for processing chapter ni pickling. Pickling pun adalah salah satu teknik yang digunakan. Yang tadi tu dehydration kan, keringkan. Yang ni adalah picklekan. Kita jadikan dia jeruk. Jeruk pickling ni maksudnya penjerukan kita jerukkan dia. Ini pun tradisional lah. Ini pun teknik-teknik yang sangat klasik lah ni zaman dulu pun dah buat dah. Kadang-kadang pakai garam, kadang ini zaman pickling ni daripada zaman-zaman piramid pun dah ada mana lama lah, manusia dah lama. Mana drying lebih lama daripada pickling. Maknanya drying ni lagi, tu lah cakap tadi, Moses zaman Nabi Adam pun dah ada dah drying kan. Pickling pun sudah ada dah zaman tu kan. Tapi memang lama lah pickling ni, memang lama lah, teknologi lama kan. Okay, ada history pula kan. Okay, dia kata pickle vegetable are probably originated designed to preserve food. Okay, to the proof, and especially as the mean to preserve surplus agriculture product for winter and supply. Okay, ini sama macam idea tadi. Sebab kita ada abundance, tak kira lah ini sayur-sayuran ke. Awak tengok ingat apa-apa ni rule of thumb. Apa-apa je benda makanan yang ni kebetulan kita dalam subjek, kita dalam topik fruit and vegetable. So fruit and vegetable ada dry. Tapi nanti awak tengok bila awak masuk bab daging ke, bab ayam ke, bab apa ke, dia ada juga dry juga. Dia ada juga sun dry juga ni ada juga. Kenapa? Sebab teknik tu sama je, dia macam canning. Teknik tu sama, cuma produk makanan yang berbeza. So idea dia kata kenapa nak buat pun sama, sebab dia ada abundant sources, sebab dia ada banyak sangat sumber tetapi tak nak bagi rosak. Apa dia nak buat? Dia terpaksa lah picklekan ke, drykan ke, canningkan ke. Idea dia sama sumber dia banyak, so dia dan benda ni boleh buat simpanan waktu winter lah. Kalau negara dorang lah yang sejuk-sejuk ni kenalah. Benda sama macam kimchi lah, dorang buatkan untuk waktu winter kan. Sebab itulah dia, sebab waktu lain tak boleh nak tanam pokok memati kan waktu winter. So kita untunglah duduk di negara panas ni, sebab kita sepanjang tahun kita okey kan. So that's why lah ada kerana reason tu lah berlakunya pickling there. Sama je semua sebab dia, sebab yang sama, that's why tindakan manusia ni pun sama. Okay, certain belief vegetable fermentation ataupun pickling ni lah may have started in China, okay, which can be deduced from references to the mixing of the vegetable which are given as ration to the coolies, pekerja-pekerja during the construction of the Great China Wall ni. Okay, tahu tembok besar China ni pada 3rd century. Okay, maknanya dia kata pada waktu tu orang gunakan pickle ni untuk bagi makan kepada tukang-tukang buat ni lah, tukang-tukang buat Great Wall lah, China Great Wall zaman tu kan. Okay, various ancient civilizations such as ancient Egyptian, Chinese, Indian are used pickling and food preservation. Betul. Sebenarnya nak kata benda ni datang daripada China ke, datang benda sama je kes teh tadi lah, teh air teh yang sebelum ni kata datang daripada China semua. Tapi sebenarnya bagi saya Allah bagi ilmu tu bukan pada orang China aje, dia bagi pada semua orang. Okay, benda tu mungkinlah pada waktu sama dia bagi kepada orang dekat Western, dia bagi pada orang kat utara, orang kat selatan, orang kat timur. So dia bagi kat semua. So semua orang kan bergerak sekali. So that's why lah macam pickling atau drying ni dia ada semua orang buat. Macam orang kat India pun buat, dekat Arab pun buat, dekat even orang asli Amerika pun, India pun buat. Siapa ajar dia kan. Sebenarnya ilmu ni Allah turunkan sama lah semua orang sebenarnya. Semua dapat. Dia tak adalah start kat mana-mana, tiada cuma benda ni bila dia kata started in China ni sebab ada reference yang mengatakan pada tahun sekian-sekian dah orang China dah buat pada tahun sekian-sekian. Itu je. Tapi kalau awak pergi ke Amerika ke, nanti dia cakap lah, Red Indian Amerika ni dah buat juga benda ni pada tahun sekian-sekian. Sama je sebenarnya, mana-mana sama. Sebab ni ilmu Allah diturunkan pada semua orang lah sebenarnya. Okay, introduction. Pickling is a process of preserving edible product in acid solution. Okay, acid solution such as cuka, or in salt solution such as brine. Okay, in the latter cases, the acid that does the preservation action. Lactic acid mainly is produced by fermentation. Okay, dia difermentkan pakai dua benda, cuka ataupun garam solution. Benda tu sama macam yang tadi lebih kurang. Tapi tadi tu drying tu kita letak dalam garam, lepas tu kita keringkan kan. Ini rendam dalam garam terus dalam garam terus. The process of pickling is also known as brining. Brining, kalau kata brine pakai air garam and the resulting foods as pickles. In United States, US, Canada, kalau dikatakan pickle biasanya pickle cucumber pickle yang ada dalam Big Mac tu. Dalam burger Big Mac ada pickle cucumber, ada orang suka, ada orang tak suka. Okay, usually sama dekat pickle ni semua pickle lah, semua jeruk lah, ada orang suka, ada orang tak suka kan. So ikut orang lah.
Okay, usually pickle refer to the vegetable product, but sometimes fish, egg, meat also subjected to the pickling. Setuju? Betul. Semua benda pickling ni dia teknik semua benda ada. The process applied to meat is usually called curing. Okay, nanti kita masuk bab meat, nanti kita masuk bab curing. Curing ni ada pakai nitrogen sikit Tapi ada isu sikit dengan curing ni. So nanti kita masuk, kita cerita bab tu. Okay, most major vegetable can be preserved by pickling. Okay, and commonly commercially or in-house. Secara dalam sendiri kita boleh buat pickling sendiri di rumah. Okay, cucumber, cabbage, green olive account for the largest volume of vegetable and fruit commercially pickled in Western countries. Okay, capers, garlic, onion, carrot, cauliflower, bean and other vegetable are also pickled in lesser quantity. Okay, tetapi kalau tengok cucumber, cabbage, ini banyak, kat Asia pun banyak tau cabbage ni. Even kimchi korang yang makan tu pun sebenarnya cabbage yang Korean pun daripada cabbage lah. In Asian country, fermented vegetable are very popular too. Scientific research are being mainly concentrated in kimchi, itulah, which is generally named after group of acid fermented vegetable food that have a long tradition in Korea lah. Ini kimchi yang kat Korea sebab dia popular itu je. Dekat Asia pun ada je bertimbun je barang-barang benda-benda kita ni yang kita pickle kan ni dekat Malaysia pun timbun. Tapi tak adalah se-popular kimchi kan sebab tengah zaman-zaman Korea sekarang kan. So kimchi lah naik. Itu je. Categories of pickling. Okay, pickling involve preserving foodstuff under high acid concentration. Yang tadi kita pakai cuka tadi tu. Okay, enabling their preservation for 2 years without refrigeration. Okay, which is good. Kerana apa? Satu lagi reason kenapa diorang keringkan, kenapa diorang pickling kan adalah sebab zaman dulu tak ada peti ais. So teknologi peti ais tu boleh jumpa lah pada zaman tu. So that's why diorang keringkan. Keringkan maknanya sekarang bila dah jumpa teknologi peti ais ni, so diorang pakai peti ais je lah. Tak payahlah nak pakai freezing atau pickling ni atau drying atau pickling ni. Okay. Okay, there are different type of pickles that fall into 2 categories on fermentation aspect. Satu fermented pickle, satu lagi non-fermented pickle. Maknanya fermented pickle ni fermented, maksudnya dia mesti pakai bakteria atau mikroorganisma. Dia pakai mikroorganisma untuk fermentkan dia. Kalau non-fermented dia tak pakai mikroorganisma. Itu je. Most likely dia pakai yang nombor 2 ni, most likely dia pakai cuka ataupun garam ataupun gula, macam tu lah. Tapi cuka dan garam lah normal lah, itu je. Bakteria tak ada. Kalau fermented pickle ni nombor 1 ni biasanya ada bakteria punya involvement Okay, nombor 1 fermented pickle. Proses dia boleh tengok kat figure nombor 1. Okay, the fermentation process for vegetable can result in the food that may be stored for extended period. Okay, itu memang semua barang yang kita picklekan, kita fermentationkan, kita preservekan memang akan tahan lama, normal lah kan. Without refrigeration itu normal. Vegetable may be treated in various ways because fermentation, depending on the nature of the fresh vegetable and the product desired. Vegetable may be treated in various ways. Okay, setuju? Ada banyak cara berbeza. Bergantung pada keadaan produk tu lah. Okay, example of such pre-brining treatments such as washing, cutting, peeling, blanching, exposure to sodium hydroxide solution. Nah, ni bergantung pada keadaan, kadang-kadang ada produk yang kena wash, kena cutting, kena peeling, ada yang tak payah Okay, vegetable may be brined at various salt concentration by either the dry salt method or in the brine method. Masuk dalam air garam ataupun dry salt tu maksudnya kita tabur je garam kat dia contohnya ambil cabbage, tabur garam terus, dan satu lagi ambil cabbage, rendam dalam brine method. Contoh macam tu itu beza brine method dengan dry salting method. Okay, when vegetable are brined at salt concentration up to 8% and allowed to undergo natural fermentation, the brine solution support fermentation by the sequence of various type of microorganisms, several gram-negative and gram-positive bacteria, mostly lactic acid bacteria, LAB, and yeast. Okay, kalau tengok kat sini, dia kata ni untuk yang brine method. Brine method, dia letak garam 8%, lebih kurang, sikit je lah. Kalau 1 liter, dia letak 1 liter, dia letak lah 80 gram. 80 gram garam, sikit lah. Mana kalau 100 ml, dia letak 8 gram je. So, sikit lah, sikit garam sikit. So, disebabkan garam dia sikit, brine solution ni garam dia sikit, so dia tidak terlalu kuat untuk bunuh bakteria. So that's why lah wujudnya LLB ni, lactic acid bacteria ni wujud, sebab boleh hidup lagi dalam keadaan 8% garam tu, so tak cukup kuat Tapi kalau
garam tu korang letak sampai 60% ke 40% ke, mati LAV ni, bakteria ni mati tak tahan lah. So maknanya pandailah dia letak dalam garam yang 8% je supaya dia nak menggunakan LAB, nak gunakan bantuan lactic acid bacteria yang membantu proses fermentation. Okay, fermented pickles. Fermented pickles, ni okay, ni sebab disebabkan dia guna LAB, gunakan lactic acid bacteria, so benda tu adalah involved bacteria, so dia jadi fermented pickle. Dia bukan yang satu lagi non-fermented tu. Dia ni ada bacteria, so dia fermented. There are two types of fermented pickle, sour dan juga sweet pickle. Ada yang masam, ada yang manis. Sour fermented pickle made by submerging raw material in a dilute brine 2/5. Tadi dia kata maksimum 8 kan, so 2/5, okay. Naturally bacteria grow over 1 ke 2 minggu to produce lactic acid. LAB dah, lactic acid bacteria tu, which then prevent the growth of food poisoning bacteria and other spoilage mechanism. Okay, kenapa pelik? Kenapa bila LAB ni duduk di dalam lactic acid bacteria duduk di dalam pickle ni, fermented pickle, secara automatik food poisoning tak jadi dah. Kerana apa? Sebab kita tahu di dalam dunia bakteria ni, diorang ni sebenarnya compete for dominance juga tau. Dia bukan manusia je compete for dominance ni. Nak dominan ni bukan manusia je. Bakteria pun sama, semua sama So once diorang ni berebut space tau. Disebabkan di dalam fermented pickle tu ada sources of makanan dia, ada so bakteria ni pun berebut sebenarnya. So maknanya lactic acid bacteria ni yang bukan poisoning lah, dia tidak menghasilkan poison lah, tak menghasilkan toxic. So bila dia dah duduk dalam tu, dia dah membiak. So maknanya poisoning bacteria, contohnya macam salmonella ke E. coli ke apa yang masuk dalam tu, dia tak boleh hidup sebab dia dibunuh, nanti dia sendiri akan mati dibunuh oleh lactic acid bacteria tu sebab dominan. Bila banyak dia kena bully lah, technically dia kena bully sampai dia mati lah. So dominan ni di mana dalam dunia bakteria pun ada lah So tapi bagus lah, which is good lah. Kalau orang bekerjasama hidup dengan harmoninya, habis mati manusia sebab dengan E. coli pun keluarkan toksik dia, semua keluarkan toksik dia, mati kita nanti. So baguslah ada dominan macam ni. Okay, dalam keadaan bakteria ni. Okay, the amount of added salt control the type and rate of fermentation. Okay. Sweet fermented pickle. Okay, yang manis lah. Tadi tu masam sebab bila lactic acid bacteria keluar, lactic acid tu kan dia akan hasilkan lactic acid, dia keluarkan lactic acid tu yang menyebabkan rasa masam. Itu je. Okay, sweet fermented pickles yang rasa manis pula, dia are preserved by combination of lactic ataupun acetic acid, sugar dan juga spices. Biasanya dia masukkan gula. Yang tadi tu sour tu dia tak masukkan gula, letak garam je. So garam dan lactic acid keluar, so dia masam. Kalau sweet ni letak spices, letak gula lah, tu yang menyebabkan dia manis. Benda ni reason dia untuk customer je. Ada customer kadang tak suka masam, dia suka manis. So suka manis, letaklah gula, itu je. Belah kanan ni prosesnya, raw material pergi ke sorting dan grading, gantung pada keadaan. Kadang-kadang ada raw material tak payah pun sorting grading. Dia terus pre-brining treatment, sorting grading, pickling, packing, pasteurization dan fermented product tu siap, kita jual lah. Alright. Ini dia punya proses lah, fermented pickles. Okay, after fermentation, vegetable are packed with fresh packaging brine in proper container in order to be consumed or commercialized. Okay, lepas dah fermented tu, kan dalam fermented tu dalam tank yang besar, so jadi macam dia takkan nak jual besar-besar yang tu kan, so dia akan packing lah dalam botol kaca lah, dalam botol plastik, yang macam kita tengok kat pasaraya tu kan, dia buat bagi cantik lah, letak packaging, so nampak cantik. Depending on the final condition of the fermented product, a pasteurization treatment can be applied to further stabilize the packet order. Okay, dia kadang-kadang ada yang menjalankan pasteurization, dipanaskan. Okay, reason dia kata further stabilize the packet product. Okay, reasonnya bukan betul, idea dia secara generally adalah untuk stabilize, tapi technically idea dia adalah untuk bunuh bakteria tu, untuk bunuh semua bakteria kali ni. Pasteurization adalah untuk bunuh, walaupun lactic acid bacteria kita bunuh juga sebab kita nak stopkan dia punya proses tu. Kalau lactic acid bacteria ni, LAB ni masih ada di dalam container tu, nanti dia akan menjalankan proses fermentation lagi, so dia akan jadi makin masam. So customer tak tahan lah, nanti customer cakap apa masam gila benda ni kan, so tak mau makan lah, produk tak terjual lah. Itu reasonnya. So that's why pasteurization kita buat, itu bunuh semua bakteria supaya kekal dalam keadaan tu. Maknanya kalau masam tu masam level pH 3, so masam pH 3 lah, tak adalah pergi pH 2, parah lah, customer tak suka lah macam tu. Okay. Faktor yang mempengaruhi fat fermentation, acid content. Betul lah, baru cakap tadi pasal pH ni, acid dengan pH ni. Okay. Salt concentration, kandungan garam. Bila kandungan garam tu tinggi, dia akan menyebabkan bakteria tak boleh hidup sangat. So kalau bakteria tu kena sekitar 8, maksimum 8, barulah lactic bacteria boleh hidup. So tak boleh tinggi sangat salt. Temperature tak boleh panas sangat,
dan tak boleh sejuk sangat. Kena sesuai dengan lactic temperature which is room temperature lah, 27, 32 ni saya suka. Natural inhibitor compound that are present in the vegetable. Ini kalau natural inhibitor ni ada banyak, dia akan jadi rosak lah, makanan ni rosak, fermentation akan jadi lambat lah. Okay, tapi natural inhibitor ni kadang-kadang kita boleh bunuh dia dengan belancing je, belancing hilang dia. Chemical additive, kalau kita ada chemical yang chemical additive ni kadang-kadang dia sensitif kepada bakteria. LAB, kadang-kadang LAB, lactic acid bacteria tak tahan dengan chemical ni. So kalau kita letak chemical additive banyak ke, matilah lactic acid bacteria, bila mati lactic acid bacteria tak jadilah fermentation tu. So bergantung pada keadaan, tengok apa chemical yang kita letak. Okay, sugar content. Sugar content ni yang membezakan antara yang sweet dan juga sour. Okay, sugar content ni juga bezakan kalau kita letak sugar tu terlalu banyak, lactic acid bacteria pun mati juga. So dalam keadaan ni kita macam nak menjaga lactic acid bacteria tu, kita nak bela dia pula kena jaga sebab dia membantu kita dalam proses fermentation ni. Okay, redox potential, reducing dan juga oxidation potential. Ini adalah ada kaitan dengan charge dan juga satu lagi ketahanan bakteria tu jugalah. Kadang-kadang suatu produk makanan tu bila dia banyak sangat oxidation dan reduction, dia akan merosakkan bakteria tu dan merosakkan makanan tu sendiri kerana warna boleh rosak juga Okey. Availability of nutrient in the brine. Okey, sekiranya nutrient ni maksudnya sumber-sumber makanan kepada LAB tadi tu. Sekiranya sumber makanan dia banyak, dia akan hidup dengan jayanya di dalam produk tu. Kalau makanan tu mula macam contohnya gula sikit atau gula tak ada ke, ataupun sumber yang kita nak pickle tu bukan sumber makanan kepada lactic acid bacteria, nanti lactic acid mati. Sebab tak ada makanan dia kebuluh dia mati. Sama macam manusia, kebuluh mati. So bila dia mati, tak adalah keluarkan lactic acid, tak adalah jadi pickle. Itu je. Ini faktor-faktor lah kan. Ini petik pun korang boleh dapat ni kan. Salah satu lah. 4 species of lactic acid bacteria have historically been associated with natural fermentation of vegetable. Ya, ni lah. Ni dia punya nama-nama bakteria ni. Yang nombor 1, nombor 2 tu tak familiar sangat. Tapi Lactobacillus brevis dan Lactobacillus plantarium ni quite familiar jugalah macam Pediococcus pentosacus ni macam nama pun tetap familiar ni. Nombor 1, 2 ni kurang familiar lah, tapi nombor 3, nombor 4 tu quite familiar. Lactobacillus brevis dan Lactobacillus plantarium ni. Developers many ada banyak lagi LAB, iaitu Lactobacillus fermentum, Lactobacillus pentos, tak pernah dengar. Wisela species ni macam pernah dengar. Ada juga Wisela species. Yeast species also play an important role dalam proses fermentation Ni nama je lah Okay, example of fermented fruit and vegetable. Nama-nama example cucumber. Okay, kadang cucumber yang kita fermentedkan. Okay, fermentedkan. Ini yang macam yang dalam Amerika punya, Amerika Canada kan dia picklekan cucumber kan. Kenapa nak? Aku tak cakap kenapa dia nak picklekan, sebab rasanya kita biasanya cucumber ni kita makan fresh. Kita kadang suka makan fresh kan. Diorang pun suka makan fresh, pakai abundance kan. Banyak sangat sumber, diorang tak nak rosak, diorang picklekan. Okay, cucumber for pickling are harvested while still immature. Okay, biasanya fruit kita harvest dalam keadaan dia dah fully ripe. Tetapi vegetable biasanya kita akan harvest dia dalam keadaan dia belum masak lagi. Okay, kena ingat itu beza antara fruit dan juga vegetable. Okay, sorting to remove the blossom and broken, defective and distorted cucumber and should be done before brining and minimizing this polish during fermentation. Okay, ni sorting ni quality control lah, di QC lah sebelum nak buat pickling ni. Sorting is followed by size grading. After that, cucumber have been covered with salt brine. Okay, rendam dalam brine. Fermentation are typically carried out in brine equilibrated at about 6% garam. So maksudnya dia pakai 6%, mana 8% tu maksimum 8% maksimum. Dia biasa ada yang 3, 5, 6 Ini untuk cucumber dia pakai 6. Okay, mostly commercial cucumber fermentation rely upon the growth of LAB that are naturally present on the surface of the cucumber. Okay, maksudnya ada bakteria-bakteria ni macam Lactobacillus plantarium ni memang dah ada pun dekat kulit dah cucumber. So biar je. So bila Lactobacillus plantarium ni membiak dengan banyak je, maknanya kalau katalah dia naturally ada pada ada pada timun, bermakna dia memang bukan toksik kepada timun. Dia bukan toksik. Timun ni tak akan mati dengan adanya dia, dan dia pun tak akan mati dengan adanya timun. So diorang ni macam symbiosis lah, diorang bekerjasama duduknya tu lah. So bila diorang dah bila kita fermentedkan cucumber ni, mana natural yang ada, maknanya contoh Lactobacillus plantarium ni yang ada pada kulit cucumber ni lah yang akan fermentkan cucumber ni. Okay, idea dia macam tu
Okay, cucumber fermentation typically undergo a homolactic fermentation by Lactobacillus plantarum and later LAB. Nah, maknanya tak semestinya ada Lactobacillus plantarum je lah. Ada yang bakteri-bakteri lain juga yang natural kepada dia yang akan bantu fermentkan dia. So which is okay lah benda ni. Okay, carbon dioxide may be generated from the respiration of the cucumber and by the decarboxylation of malate during the initiation of the fermentation. In an effort to prevent bloater formation. Okay, disebabkan karbon dioksida ni keluar, so menyebabkan kadang-kadang pickle ni akan kembang lah. Kita panggil bloater. Dia macam kembung lah, bloater formation. Cucumber fermentation and push in an effort to prevent, kita nak halang bloater kembung ni. Cucumber fermentation are purged with air to remove excess carbon dioxide from the tank. Okay, kita keluarkan carbon dioxide, maknanya kita masukkan udara. Bila masukkan udara, carbon dioxide ni akan keluar. Carbon dioxide keluar. Okay, kita pakai gas law. Gas law akan cakap sekira, tapi kenapa dia tak panaskan? Sebab kalau dipanaskan pun carbon dioxide akan keluar juga. Sebab kita kan pakai gas law tu. Kalau temperature tinggi ataupun mineral tinggi di dalam air, carbon dioxide akan keluar. Tapi ini mungkin ada reason lah kenapa dia masuk ke udara. Kalau kita panaskan, mungkin panas tu tak boleh digunakan, mungkin tak boleh panaskan ke pickle ni, mungkin dia share. Kalau panaskan pickle matilah LAB tu, kan? Logik juga. So that's why dia tak boleh panaskan air tu. So dia maksudnya dia paksa, maknanya dia saturatedkan air tu. Maknanya liquid tu dia saturatedkan dengan gas. So gas yang lebih dominan akan duduk di air. Contohnya macam oksigen lebih dominan dia akan duduk di air. So karbon dioksida yang tak dominan akan keluar lah. Alright. Okay, in addition to lactic acid bacteria, the LAB produce a variety of metabolite. Okay, bacteriocins that can be inhibitory to other bacteria. Okay, ni yang saya cakap tadi, competition tu, yang dominance tu. Okay, maknanya LAB ni pun keluarkan dia punya metabolite yang bakteri lain tak boleh duduk sama dengan dia. Okay, at the end of the fermentation, they may be 1.5% lactic acid and pH 3.5. Oh, masam juga ni. And little ataupun no residual sugar. Okay, ini bukan manis lah, ni yang masam, pickle masam. Pickle masam dan masin lah. Masam dan masin dia tidak manis. Prior to sale, cucumber are washed, okay, remove excess salt dan juga pack dalam variety container. Nak bagi cantik lah for appropriate cover liquor. Dan dia juga dia fill in dengan liquor air dia. Air ni dia akan keluarkan pickle ni, dia akan masukkan dalam satu container macam kaca macam belakang ini. Lepas tu diisi air garam yang lain lah. Nak bagi clear sikit lah. Sebab kalau dalam tank besar mungkin colour air tu dah jadi keladak ke apa kan, nampak buruk lah. Okay, the cover liquor typically contain acetic acid, sugar and spices in addition to the residual lactic acid. Fermented pickle may be pressurized to ensure long-term stability. Okay, pressurized macam saya cakap tadi, tujuannya untuk bunuh semua bakteri yang ada dalam ni, termasuk LAB, untuk stopkan proses fermentation tu. Alright, untuk jaga kualiti lah ni. Okay, okay, sauerkraut, sebutannya sauerkraut ni saya tulis dalam kurungan sauerkraut sauerkraut perkataan Jerman perkataan Jerman sebutannya sauerkraut sauerkraut. Okay, sauerkraut ni is the product resulting from the natural lactic acid, LAB juga bakteria and salted shred cabbage. Okay, on cabbage tadi tu on timun, ini untuk on cabbage juga. Okay, untuk ni cabbage ni. The German word literally translate means sour, acid, sour dan juga cabbage, kraut. Maknanya cabbage masam. Cabbage masam lah maknanya. Okay, the head of the cabbage are trimmed to remove the outer green broken and dirty leaf and the corny trimming process. Dan tengah cerita pasal proses ni. Subsequently, the cabbage is shredded into 0.3 ke 2 mm wide, macam belah kanan ni lah, di shred kan, potong-potong. The most cases, the salted with 0.7 to ke 2.5 salt. Oh, sikit je. Biasanya tadi ada 5, ada 8 ada 6, yang ni 2.5 je salt. Sikit lah. The shredded cabbage is placed in a fermentation container. Okay, filling and pressing the cabbage into the fermenters together with the added salt led to the osmotic withdrawal of the water out from the cell tissue and therefore brine is formed. Okay, filling and pressing the cabbage into the fermenters together with the added salt led to osmotic withdrawal from the of water out from the tissue cell and therefore the brine is formed. Okay, ni maksudnya dia ada proses, dia press lah. Waktu dia filling tu dia ada press, dia tekan kobis ni, tekan kobis. Mana bila dia tekan tu air keluar lah dari kobis. Air keluar dari kobis.
Lepas tu air tu akan gabung dengan garam lah, gabung dengan garam, lepas tu bila air kobis tu bergabung dengan garam, so dia akan jadi brine lah, jadi brine solution. Itu dia maksud dia. Maksudnya mula-mula dia pakai dry tau, dia pakai dry salt method. Maknanya cabbage ni dia tabur garam je. So air daripada cabbage ni akan keluar dan akan campur dengan garam, dia akan jadi brine. Okay, style macam tu. Okay, tak apa. Finally, the surface of the filled container must be covered carefully in order to exclude air dan juga microorganism contamination. So maknanya tutup lah, packaging tutup sebab tak nak bagi bakteri lain masuk lah. Okay, usually the sheet of plastic large enough to cover more than the area of the top of the fermenter is used. Depending on the temperature, spontaneous fermentation will start within a few hours, 1 hingga ke 1 ke 2 hari. And will continue ke 7 hari and several weeks. Oh lama lah sauerkraut ni lama lah. Tapi ini masih lagi pakai natural lactic acid yang ada pada kobis ini. Okay. Okay, the microbial growth sequence spontaneous fermented cabbage. Okay, maknanya secara spontannya memang secara automatiknya bakteria ni akan duduklah, akan mulakan fermentation process ni. Okay, yang bakteria terlibat adalah Leuconostoc mesenteroids. Okay, tak familiar dia ni. Followed by heterofermentative lactic bacteria and finally homofermentative bacteria. Okay, ada 3 jenis bakteria yang bekerja lah untuk sauerkraut ni. Sauerkraut. Completely fermented sauerkraut contain 1.8 hingga 2.3 lactic acid, tak banyak sangat. Giving a pH of 3.5 ataupun less. Masam juga walaupun tak banyak. Lactic acid and acetic acid are the predominant acids, but other organic acids such as succinic, malic, propionic acid may also be formed in smaller quantity. Smaller quantity. Lactic acid and acetic acid paling banyak sekali di dalam sauerkraut ni. Okay, ethanol, maltitol, mannitol dan carbon dioxide and other compound are produced in a variable amount as a result of the metabolite of heterofermentative LAB. Sauerkraut may be packaged in can, glass jar or plastic bag or pack. Okay, ethanol, mannitol dan carbon dioxide ni adalah hasil buangan hasil macam bakteria LAB ni, bakteria ni yang tiga ekor bakteria ni dia dah makan sauerkraut, dia dah nenek semua, lepas dia makan dia keluar hasil buangan dia tu lah ada ethanol, mannitol dan juga carbon dioxide dan juga lactic acid lah dikeluarkan. Itu dia punya hasil buangan lah. Kalau technically speaking, apa yang kita buat adalah kita makan hasil buangan bakteria ni sebenarnya. Maknanya tahi dia kita makan lah. Tapi kita boleh makan lah bakteria ni. Technically idea ni macam tu. Sama juga macam kita kencing atau kita berak, kita bagi kat pokok. Pokok tu makan kita punya tahi lah. Benda tu bekerjasama kan. Lepas tu pokok tu keluar oksigen, ada punya tahi, kita pula hidup. Allah dah cipta begitu baik kan. Macam tu. Kita bekerjasama untuk hidup dalam dunia ni. Walaupun technically bila kita cakap pasal ni macam lah, aku makan tahi kau makan tahi aku. Dia macam tu kan. Tak apalah, janji kita hidup. Okay, seterusnya, refrigerated sauerkraut packaged in plastic atau glass is an unpasteurized product to which preservative, for example sodium benzoate, potassium sorbate are added. Okay, kalau macam tadi dalam timun tadi tu, fermented timun, dia akan waktu dalam packaging dia pressurized nak bunuh semua bakteria, tapi di dalam sauerkraut ni dia tidak tu sebab apa, dia letak sodium benzoate, dia letak pengawet pula tambahan sebab dia tak nak pasteurizekan. Tetapi ada juga yang pasteurizekan. Ini yang refrigerated lah. Pasteurized sauerkraut ada juga. Okay, package in can, in glass jar can be made by pasteurization at 74 hingga 80 darjah Celsius for 3 minit. Okay, ada juga. Okay, maknanya kalau yang jenis refrigerated dia tak pasteurize, tapi yang tak letak dalam refrigerated dia pasteurizekan. Okay, logik lah. Macam pasteurize, saya lagi setuju korang kalau nak makan benda ni makan yang pasteurize lah. Kalau yang tak pasteurize tu bakteria dia ada lagi, takut dia korang sensitif dengan benda tu, nanti sakit perut. Okay, kimchi ni Korean punya kimchi. The ingredient of kimchi preparation including 4 major group of main vegetable, mostly Chinese cabbage juga, cabbage juga, and white radish, spices, seasoning dan juga additional material. Ada orang suka kimchi, ada orang tak suka, ada orang rasa kimchi ni macam busuk, ada orang macam okey je makan kan. Korang boleh try lah, pergi kedai Korea try rasa. Tapi kedai Korea yang jual makanan ni pun kimchi dia lain-lain kedai, lain-lain rasa. Tapi boleh lah, rasa try lah mana-mana yang korang rasa okey kan. Okey je, rasa dia okey je lah bagi saya lah. The spices may be including garlic, hot chili, ginger, onion and other various seasoning from the group of optional ingredient that include salt, pickled seafood, sesame seeds, soy sauce, vinegar, sugar. Okay,
Kat sini kita tengok yang kimchi ni dia lebih pandai menggunakan spices. Dia letak dia cili-cili pedas sikit. Kalau Mak Saleh tadi, diorang macam Jerman dengan US tadi, diorang tak pakai spices yang cili-cili sangat. Mungkin buat diorang tak tahan cili kot. Bila dia dah masuk Asia, kita dah tahan tahan pedas. Sebab itulah lain sikit dia punya ingredient. Walaupun raw material sama, tetapi kita ada spices yang macam-macam. Okay, optional ingredient. Okay, include small amount of vegetable, fruits, cereal, nuts, meat, seafood dan juga mushroom, may even the rate of fermentation, flavor and juga nutritional value of the kimchi, as well as fermentation process. Okay, ada juga optional ingredient which is yang stated here. Dia ni mempengaruhi jugalah fermentation rate. Okay. For cabbage kimchi, is known as bichu kimchi or referred to simply kimchi biasa. Yang kimchi biasa ni lah, cabbage kimchi. The trimmed Chinese cabbage is cut, ni proses lah, cut to 3 ke 5 cm in length, wash, mix with salt 8 ke 15%. Ni first time tengok dia punya ni 8% dan ke atas. Mana kat kimchi Korea dia pakai benda ni 15% lah paling tinggi. Dia punya salt yang persen salt yang tinggi juga ni. For 2 ke 7 jam. Rinse with fresh water and then drain. Slice radish, onion dan juga bunching onion, chop garlic, ginger, hot chili and salt, pickled seafood and dry salt are combined together. Mana dia pakai dry salting, dia tak pakai brine, dia tabur garam. To make the pre-mixture in an appropriate ratio according to the formula. These minor ingredients are mixed well and with the cabbage. Okay, maksudnya bila dia pakai salt dry ni tabur je, tapi bila dia gaul-gaul, kan osmotic anabolis akan berlaku, air di dalam cabbage tu akan keluar. So habis air dalam cabbage tu keluar, dia sudah nampak macam liquid dia jadi nampak macam tu lah. The final salt concentration of the mixed vegetable fermentation usually adjusted to 2 ke 3% sahaja. Okay, so maknanya yang tadi tu atas ni yang 7, 8, 15 ke 8% tu untuk awal-awal je, untuk pre-treatment sahaja. Okay, tapi dia tak blanching lah, diorang ni tak pakai blanching, diorang tak pakai air panas, diorang pakai sejuk je. Ni Korean style lain sikit. Tapi last kali dia akan 2 ke 3% je dia punya garam. So okey lah, logik lah, mana pakai normal lah. The mixed vegetable are placed in a fermentation vessel with a closed lid and left to ferment 1 ke 3 minggu dekat low temperature 2 hingga 10 darjah Celsius for 2 ke 3 hari at room temperature. Okey, kalau 2-3 hari simpan dekat room temperature 20 ke 25, tetapi kalau 1 ke 3 minggu dia pakai temperature yang rendah. Okey, maknanya lagi temperature tu lebih rendah, lagi lama lah dia nak ferment. Kalau temperature tu panas, sekejap dia ferment. Sebab bakteri tu suka pada temperature panas lah sebenarnya, sebab tu cepat. Okay, the microorganism mainly responsible for the fermentation process are lactic acid bacteria. Although fermentation by aerobic bacteria, yeast dan juga mold occur simultaneously. Maknanya ada jugalah mold, yeast dalam bacteria-bacteria lain ya. Tapi main dia adalah LAB, lactic acid bacteria. Okay, the pH of the optimally fermented kimchi is 4.2 ke 4.5. Oh, dia tak masam sangat sebenarnya. Corresponding to the organic acid of 0.4 ke 0.8% lactic acid respectively. Maknanya dia tidak masam sangat compare dengan sauerkraut dengan timun tadi tu. Lebih masam lah. Pasteurization is a successful method in preventing over acidification and can be used to extend the storage of kimchi. However, possible flavor defect caused by heating may occur. Okay, maksudnya tiga tadi, sauerkraut, timun dan juga kimchi, semuanya akan sebelum jual dia akan pasteurize dulu, okay, untuk stop the process of acidification lah. Tiga sama je reasonnya. Okay. Okay, seterusnya non-fermented pickle. Tadi tu fermented, sekarang non-fermented. Non-fermented maksudnya dia tak pakai bakteria. Biasanya kalau tak pakai bakteria pakai brine lah, pakai garam dengan cuka. Biasanya dua tu je lah, bakteria tak masuk. Okay, after preliminary preparation, sorting ready, vegetable are directed packed or can be preserved in concentrated brine. Okay, air garam. With as high as 20%. Woi, tinggi pula kali ni. Okay. Disebabkan tak pakai bakteria, tak pakai bakteria, dia pakai garam yang tinggi 20% of salt before packing. At this high salt concentration, virtually no lactic acid fermentation. Betul, memang mati lactic acid. Maknanya semua air daripada dalam badan lactic acid semua keluar, diserap oleh high sugar solution. So that's why ini memang lebih 20 ni memang bakteria tak boleh hidup lah. Take place, but the occurrence of the film of yeast is not impossible. Maksudnya walaupun lactic acid tak boleh hidup, tetapi yeast kadang-kadang boleh hidup juga. In this case, desalting operation must be carried out prior to the packing.
vegetable are packed using acidified brine as packing solution. So maksudnya yeast tadi tu film tu kita tak nak kita tak nak. So kadang-kadang kita akan pakai desalting operation. Maksudnya kita jadikan dia tak salt. Macam kita buang nanti kita bilas lah. Desalting macam teknik kita bilas. Lepas tu bila kita nak packing balik semula baru kita letak balik air garam yang ada asid, ada cuka lah dalam dia. Cara macam tu. Sebab nak halang dari film yeast ni. Okay, the microbial inhibitor effect of acid pH is usually complemented when necessary by heat treatment, pasteurization or by the refrigeration plus the addition of antimicrobial. Pengawet tu kadang-kadang diletak maknanya diorang ni kadang-kadang diorang sejukkan, kadang-kadang diorang panaskan, kadang-kadang diorang letak pengawet. Okay, so dia benzoate semua Okay, di dalam non-fermented pickles. Okay, reasonnya maknanya kalau macam tadi dia menggunakan bantuan lactic acid bacteria untuk mendominankan benda tu. So bakteria-bakteria yang patogenik tak boleh masuk. Tapi disebabkan yang non-fermented ni, disebabkan tak ada isu dominan tadi tu, semua orang tak boleh hidup. Tetapi mana-mana dia jadi macam dia risau pula, takut ada toxic patogenik bakteria pula yang akan hidup dalam ni. Dia risau benda tu pula Bila dia buang something, dia akan terima something lah. Maknanya dia pro and cons lah. Benda ni pro and cons, dan hidup ni ada pro and cons you buang satu, you akan hilang satu. You menang, you win some, you lose some lah. Biasalah macam tu tak akan menang semua Okay, acetic acid is commonly used as an acidulant at the concentration of 0.5 hingga 2%. Okay, cuka. Non-fermented vegetable are prepared accordingly to the procedure in outline dalam figure 2. Kita tengok figure 2. Okay, figure 2 ni raw material, sorting and grading, peeling, blanching. Ada yang brine, desalting, ada yang washing saja, lepas tu buat packing. Lepas tu pasteurization, ada yang refrigeration. Maknanya ada dua jenis, satu yang tak pasteurized, satu lagi yang pasteurized. Yang pasteurized boleh letak dalam room temperature, yang tak pasteurized boleh letak dalam peti ais. Itu dia punya beza lah Okay, non-fermented pickle produce two method, salt stop pickle dan satu lagi vinegar pickle. Ada yang letak cuka, ada yang tak letak cuka, ada letak garam Use a concentration brine up to 16% salt where preservation is due to the salt and not to the fermentation. Okay, yang mana salt stop pickle ni dia rendam di dalam air garam yang 16%, tetapi tak ada cuka yang mana salt stop pickle ni tak ada cuka, tak cuka. Kalau yang nombor 2, ni kena baikin ni nombor 2 ni. Dia tak berubah So nanti ni nombor 1, nombor 2 vinegar pickle ni nombor 2. Okay, where raw material are packed in a vinegar, cuka, salt dan juga sometimes added sugar to help develop different flavor dan texture of the pickle. Okay, vinegar pickle ni letak cuka, satu tak cuka, satu tak cuka. Gitu je. Example of non-fermented fruit and vegetable, non-fermented. Okay, garlic. Okay, ada garlic pun non-fermented kan? Kalau garlic kat semasa mungkin ada kegunaan-kegunaan tertentu kot Garlic. After cracking the bulb, separate the garlic clove. Ni processing garlic Garlic to di blanch. Boleh baca banyak nak boleh dia punya proses Blanching mana garlic tu lepas kita kupas, kita blanch dekat temperature 50 darjah Celsius 15 minit. Okay, tetapi tak boleh less than heating time is also effective. Maknanya less heating time, mana kurang daripada 4 minit pun efektif juga. Okay. Brine acidified with lactic acid, maknanya dalam brine tu dia letak lactic acid ataupun acetic acid. Normally kita letak acetic acid, tak cuka acetic acid tu cuka Mixture to give equilibrium of acidity 1.5%, expressed as lactic acid and 3% salt. Can be used as packing solution. Okay, ni last lah nak packing solution, kita pakai ni acetic acid mana brine. Dia brine kita pakai dia dalam kategori vinegar pickle. The corresponding packed product can be successfully stored at room temperature for at least 4 bulan without the need of pasteurization ataupun refrigeration. Okay, maknanya preserve dia adalah acid condition tu. Capers are flower buds of the Mediterranean shrub Capparis spinosa. The young buds are harvested and they are highly tight closed. Ni capers saya tak pernah makan capers ni. Boleh try lah next time. Kau pergi mana-mana boleh makan, boleh rasa The usual commercial procedure for the manufacture of pickled capers including first step to pre-treatment of high brine 16% garam at the equilibrium of 20% after changing the first brine. Okay, interesting tu. Mana first
dia pakai 16% garam, 16% air garam. Lepas tu bila dia dah tukar air tu, nanti dia akan desalinated. Lepas tu dia masuk balik dalam garam kedua dalam brine tadi, dia 20% pula. Lepas tu dia naikkan garam tu. Benda ni korang belajar juga rasanya dalam food preservation yang makmal rasanya. Food preservation yang makmal ada juga benda ni. Ada juga tak tahu sempat tak saya lepas kan, mungkin tak sempat kot korang. Dia dalam makmal kita akan buat benda ni sebenarnya. Kita mula pakai garam yang rendah, lepas tu kita pakai garam yang tinggi. Tujuannya untuk further reduce the water daripada dalam air tu, daripada dalam buah-buahan ataupun sayur-sayuran tu. At the end of the pre-treatment stage, capers are desalted dan juga packed into a finished product containing 6% salt and 1% acid atau acetic acid lah, tak cukup 1%. Ini biasanya kita tengok dalam semua pickle ni, last kali sebelum nak jual kat customer mesti dia tukar air, air garam ni ataupun salt mesti rendah je level dia. Okay, the nature of the preserve action, nak habis itu je, itu dia punya ni, dia punya contoh-contoh dia, contoh-contoh pickle dia. Tapi pickle ada banyak yang lain-lain, banyak lagi pickle lain yang korang boleh tengok. Okay, the nature of the preservation action. Common salt and organic acid are primarily preservative for most type of pickled vegetable. First, common salt. Salt yang digunakan adalah salt biasa, sodium chloride, salt yang kita guna kat rumah tu. Pakai salt tu sahaja. Okay. Common salt, ini lowers the water activity of the system, thus renders the less favorable to microorganism. Mana bakteria tak suka lah, tak suka garam ni, garam biasa Tapi bukan tu pada kepekatan juga. Kalau garam tu tak cukup kuat, bakteria okey je, boleh duduk je. However, since the water activity value of the saturated common salt solution is only in the region of 0.7 and some microorganisms continue to grow below this limit. Betul, ada je bakteria yang boleh duduk bawah limit ni. It is impossible to protect the foodstuff reliability from all microorganism deterioration by using common salt alone. Part of the virtually unaccepted research impose the taste. So maksudnya kena campur benda-benda lain sekali selain daripada garam. Kalau garam saja pun tak cukup kuat untuk halang bakteria daripada hidup. Okay, common salt also reduce the solubility of oxygen in water, which are relevant to the aerobic microorganism. Okay, ni fungsi-fungsi salt. Ini dia ingredient lah, apa yang kita gunakan waktu salting. Organic acid biasanya adalah weak acid yang lemah. Naturally dijumpa di dalam vegetable, fruit dan juga fermented food have been used for decade, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun dah as the food additive and preservation. Lactic acid dan juga acetic acid juga are the most common use digunakan dalam pickled vegetable. Acidic pH environment can alter intracellular metabolic activities of bacteria. The division of the protonated organic acid through the cell membrane followed the intercellular dissociation of the acid can result in the acidification of the cytoplasma and the intercellular acid and ion accumulation and eventually disrupt the pH homeostasis cellular. Okay, maksudnya keadaan asid ni dia merosakkan sel bakteria tu lah. Sebenarnya dia rosakkan sitoplasma tu lah. Sitoplasma mana dia rosakkan, maknanya bakteria ni tak suka kepada keadaan asid ni sebab asid ni merosakkan badan dia lah. Teknikly macam manusia lah, sama je. Kalau kita pegang asid pekat kan rosak kulit kita. Dia macam tu je sebenarnya, idea dia sama je lah. Manusia dengan bakteria sama je bila berinteract dengan asid. Cuma bakteria tak tahan lah asid pH 2 tak tahan, kita manusia asid pH 2 tahan. Okay, macam tu je sebenarnya. Okay, lactic acid pKa tu dissociation constant tapi tak apalah tu itu dah macam chemistry sangat tu biar je. Okay, tapi kalau pKa tu maknanya kalau lebih rendah value lebih kuatlah asid dia. Maksudnya macam tu kalau lebih rendah value lebih kuat. Okay, is a hygroscopic syrupy liquid having a moderate strong acid taste. Lactic acid in the pickled vegetable industry, lactic acid is widely used to adjust acidity in brine. Okay, biasanya digunakan lactic acid. Tapi acetic acid pun digunakan, cuka pun gunakan. Tapi lactic acid ni bukan cuka. Acetic acid yang cuka, lactic acid bukan cuka. Lactic acid is produced naturally by fermented of LAB, lactic acid bacteria. As an end product in natural fermentation, lactic acid is probably one of the oldest known antimicrobial agent. The inhibitor capacity of this acid lies in the reduction of the pH to the level below which bacteria cannot grow. Biasanya bawah 4.5, bawah 4.5 bacteria tak boleh grow. Kalau 3 pun bacteria dah susah nak grow dah. Okay, fermented food, lactic acid coupled with other antimicrobial factors excreted by lactic acid producing organism inhibit competing microorganism. Okay, dia cakap ini lah dominan tadi tu. Sekiranya lactic acid bacteria dah keluarkan lactic acid yang banyak, bacteria lain dah tak boleh duduk. Bacteria lain dah tak tahan lah nak hidup bersama mereka. So dia menang lah dominasi tu.
Okey, acetic acid iaitu cuka, pKa 4.75. Tadi pKa 3.79. Maknanya lactic acid lebih kuat asid dia daripada acetic acid. Okey, acetic acid is used in food preservation in two form, namely 5 ke 10% vinegar, cuka, and 25 ke 80% aqueous solution, synthetic acetic acid. Ui, pekat ni 80% ni. Okey, tapi biasanya kita pakai 5 ke 10% vinegar ni, cuka ni kita tak pakai yang tinggi-tinggi sangat persen ni. Manusia pun parah, sakit dah kita nanti. Okay, vinegar is a dilute solution of acetic acid produced by two-stage fermentation process. Vinegar contains a large number of secondary constituents which contribute to its flavor, as well as a sharpness conferred by acetic acid. Individual vinegar each have their own particular flavor. Okay, ni nak cerita kat sini yang sebenarnya vinegar ni bergantung pada sumber yang dihasilkan. Kadang-kadang ada yang apple cider, ada yang vinegar hasil daripada sintetik, ada yang daripada buah-buahan, sayur-sayuran. Okey, dia memberi flavor yang tersendiri lah. Nak cakap benda tu je lah. Itu je. Okay, normally a vinegar takes its name from the raw material used. Contohnya malt vinegar, wine vinegar, betul lah. Okay, dan bau pun dibawa sekali. Okay, bau-bau tu kalau dia ambil daripada anggur, bau anggur lah. Kalau ambil daripada apple, bau apple. Okay, the preservation action of vinegar is due to acetic acid content, but not simply a pH effect. Okay, activity is associated with the unionized lipophilic molecule that can be penetrate to the cell membrane, disrupting membrane transport process and dissociating within the cell to increase acidity and produce toxic level of the anion. Okay, ini aktiviti associated ni, maknanya ayat ni adalah menunjukkan yang bagaimana acetic acid tu membunuh bakteria. Membunuh bakteria. Ini pun tadi ada lactic acid pun ada. Dia cerita pasal macam mana lactic acid ni membunuh bakteria dengan cara macam mana, dia ada cerita tadi. Okay, maksud dia toksik lah. Ringkasannya lah, dia toksik lah kepada bakteria. Bakteria tak suka lah. Kalau bakteria duduk ni, bakteria tak boleh hidup. Okay, itu je cerita dia. Besides its preservative action, acetic acid is very important as a flavoring dan juga acidulant. Okay. Habis dah. Okay, conclusion. Okay, so maknanya kita tengok kat sini yang ada dua lah. Maknanya yang acetic acid dan lactic acid yang biasa digunakan dalam pickling. Dua tu je. Acid lain kita jarang gunakan. Okay, the preservation of the vegetable by pickling is one of the earliest and the most widespread technology developed by human. Setuju? Both fermented dan juga non-fermented pickled vegetable are produced and consumed in every culture and society around the world, usually based on traditional processing method. Betul? Semua negara ada benda ni. This is because the product produced are safe due to the presence of inhibitory compound, contohnya lactic acid tadi tu, yang hasil tu primarily sodium chloride and organic acid, and have appealing sensory characteristic. Okay, benda ni bergantung pada orang lah. Ada orang suka makan pickle ni, sesekap lah. Ada seorang tak suka. Tu tak apalah. Aside from these features, there are other reasons nowadays to recommend the consumption of this type of food, taking into account the growing interest of consumer in healthy food. Okay, mungkin zaman sekarang orang suka lah orang suka makan sebab dia health conscious lah. Thus, some pickled vegetables such as sauerkraut, kimchi, green olive, caper, garlic appear to be rich sources of compound of polyphenol, glucosinolates, and organosulfur compound with beneficial properties. Alright. Another healthy promoting property may result from the lactic acid bacteria involved in fermentation in case of fermented vegetable, although the probiotic efficacy of this mechanism still have to be demonstrated in most cases. Okay. Okay, di kadang-kadang lactic acid bacteria ni dia juga hasilkan produk-produk yang lain lah, mana by-product yang healthy kepada manusia lah. Okay, tetapi ini tambahan-tambahan je, tapi sebenarnya niat asal kita buat fermentation ni adalah untuk menyelamatkan makanan daripada membazir. Itu je sebenarnya. So teknik tu dicipta untuk mengelakkan pembaziran, bukanlah untuk health conscious lah, untuk sebab K-pop makan aku pun nak makan lah. Itu dah faktor-faktor lain. Tetapi kena tahu niat asal dia ialah kita buat benda ni adalah untuk kita preserve, untuk kita tahankan makanan ni supaya pada musim-musim yang kita tak ada makanan, kita ada makanan lah, kita bolehlah makan. Contoh macam musim salji ke kat negara dorang, musim kemarau ke apa, at least kita masih ada makanan untuk makan. Itu sebenarnya tujuan kita food preservation, dan itu juga adalah tujuan kenapa food tech ni wujud. Kita dicipta untuk food security dalam negara. Dalam negara kita wajib ada food technologist ni, wajib ada adalah disebabkan, dan kenapa kita adalah salah satu program yang
memang waktu PKP ke waktu apa ke kita still survive. Kerana apa? Kerana kita ada di bawah security lah, food security, hak-hak manusia lah kan. So memang kita akan ada setiap masa. So takkan tak ada kita memang akan ada. So dan orang-orang macam kita lah perlu ada untuk jaga makanan ni supaya makanan ni dapat kekal untuk bagi makan bukan kita saja, kepada semua orang lah sebab itulah food tech ni perlu ada. Alright. Okay, habis chapter 2.4 pasal fermentation. Okay, korang ada apa-apa soalan nak tanya? Panjang hari ni. Panjang betul nota dia. Ada apa-apa nak tanya korang? Tak ada, sir. Tak ada, sir. Alright. Okay, sekiranya ada apa-apa nak tanya, nanti boleh tanya dalam kumpulan ataupun tanya saya directly So boleh je, WhatsApp je. So nanti saya akan balaslah berkenaan dengan topik ni Alright. Okay, sekiranya tiada apa-apa, so minggu depan dah cuti SEM. So ingat bagi tahu lecturer, bagi tahu kawan-kawan, bagi tahu semua kawan-kawan classmate apa yang satu batch ke, minggu depan tak boleh buat kuliah kena ingat kalau siapa cakap secara Mizuruh. Cakap jangan mengada-ngada nak ada kuliah lecturer. Korang pun jangan mengada nak minta kuliah. So itulah waktu untuk cuti. Cuti korang berehat berehat, enjoy ke, tengok cerita Korea ke, suka hati korang. So tapi rehat pada waktu tu Alright. Sekian tak ada apa-apa, itu sahaja untuk hari ini. Nanti jangan lupa isi attendance yang dalam WhatsApp group tu. So nanti saya akan record lah benda tu. Okey, itu sahaja. Kalau tak ada apa-apa, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Okay, welcome.